Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang dihormati Cikgu Muhammad Faiz bin Awang, penerung PPD Sumber Kehidupan, pegawai-pegawai daripada JPN, PPD kalau ada. Di sini saya perasan ada Cikgu Zuhaila, SIC dan juga Cikgu Zuhaila ada. Cikgu Zaidi selalunya dia akan masuk, tapi hari ni mungkin dia tak balik lagi ni, tak sampai lagi ni. Kemudian pengetua-pengetua, guru-guru besar, penerung-penerung kanan, seterusnya guru-guru yang saya kasih sekalian lah. Jadi alhamdulillah pagi ni, petang ni kita dapat sama-sama sekali lagi dalam bengkel Syahbaz kita, yang mana pada petang ni kita akan berkongsi berkaitan dengan kajian tindakan iaitu murid senyum, guru pensenyum, yang mana akan disampaikan oleh Cikgu Siti Balqis binti Harun, SMK Agama Syed. Okay. Jadi eloklah bagi sebelum kita memulakan bengkel kita pada petang ni, kita mulakan dengan bacaan doa. Jadi sama-samalah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Karim, sesungguhnya kami berbengkel pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembang potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah bengkel kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah apa kiranya pada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, jadi di sini saya juga mengambil kesempatan lah ingin mengalu-alukan kemungkinan di kalangan kita ni ada daripada pegawai-pegawai daripada JPN, PPPD yang lain. Saya mengalu-alukan kedatangan ataupun kedatangan tuan-tuan dan puan-puan lah ke dalam bengkel kita pada petang ni. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menyertai bengkel kita pada petang ni. Jadi bagi yang baru masuk tu, bengkel kita pada petang ni, siri kita pada petang ni adalah berkaitan dengan kajian tindakan, iaitu murid senyum, guru pensenyum, yang mana sekejap lagi akan disampaikan oleh Cikgu Siti Balqis binti Harun daripada SMK Agama Syed. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini saya mempersilakanlah Cikgu Siti Balqis binti Harun. Okey, Cikgu Siti Balqis, okey? Okey. Okey, saya serahkan pada Cikgu Siti Balqis. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Hasli sebagai moderator kita pada petang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih tuan-puan daripada PPD, JPN, PPD, tuan-puan, guru besar, pengetua dan semua rakan-rakan, terutama sekali rakan-rakan pendidik daripada daerah Syed kita ni lah. Okay.
Untuk pengetahuan semua, nama saya Siti Balkis binti Harun. Saya mengajar kat Sekolah Menengah Agama Sikh. Ajar, kalau kita cerita sikit lah, saya mengajar pendidikan Al-Quran dan Sunnah, apalah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Saya pun mula-mula dapat call daripada Cikgu Asli, so saya kongsi tentang kajian tindakan. Saya mula-mula risau juga sebab nak buat program ni petang. Kajian tindakan ni macam orang semua tahulah, ngeri. Kan dia satu benda yang ngeri untuk cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu buat tapi cikgu-cikgu ngeri nak buat kajian tindakan. Itulah tu. Jadi macam problem juga untuk saya macam mana nak buat kajian tindakan benda yang berat nak kita kongsi pada waktu petang yang pagi tadi kita dah berjuang dah mengajar anak-anak murid kita secara online. Jadi saya pun bagilah tajuk yang saya rasa agak ringan lah dan bolehlah kalau kata kita sama-sama kongsi petang ni, saya harap perkongsian petang ni taklah memberi bebanan kepada cikgu, malah dia boleh memberi rasa, cikgu rasa nak buat benda yang berat yang saya kata tadi ni. Sebenarnya kajian tindakan ni bukan benda yang berat tapi orang ngeri nak buat. Okey? InsyaAllah. InsyaAllah. Semua boleh buat lepas ni. InsyaAllah kita pakat-pakat buat. Kita berkongsi. Tak apa. Kami semua excited nak dengar ni. Okey. Boleh kita mula dah kot cikgu? Nanti kalau ada soalan nanti boleh tanya terus kan macam mana? Boleh. Okey, masa setakat kalau saya soalan, mampu. Ya, setakat saya mampu tanya terus, jawab. Ya. Ataupun boleh tulis di ruangan chat tu lah, nanti saya akan tolong bacakan. Okey. Okey. Boleh nampak slide saya cikgu? Tak nampak. Tak nampak no? Tapi dah presenting. Mungkin tak keluar lagi. Ada. Sorry. Okey. Saya pin ni. Okey. Saya mulalah no. Kajian tindakan perkongsian hari ini adalah bertajuk kajian tindakan. Murid senyum, cikgu pun senyum, guru pun senyum. Okey. Kita tengok dari page yang pertama ni. Saya biasanya kalau mengajar anak-anak murid saya ajak dia buka dulu hati. So petang ni, jomlah kita masing-masing buka hati dulu. Sebab apa kita perlu buka hati sebelum kita menuntut ilmu. Okey, kita tengok satu teori daripada Dr. Nurhanani binti Ismail. Profesor daripada Pusat Pengajian Bahasa Tamadun dan Falsafah UUM. Dia kata apa? Sebab apa pentingnya hati sebelum kita belajar menuntut ilmu. Dia kata organ jantung, iaitu dalam jantung tu maksudnya hati lah, mempunyai satu sel. Sel apa dipanggil? Sel ganglia. Sel ni boleh menyambung, yang dia bersambung dengan sel memori otak. Yang daripada hati kita, dia sambung dengan otak kita. Apa kelebihan sel ni yang ada dalam hati ni? Dia boleh menyimpan memori lebih kuat berbanding sel otak. Sebab tu kadang-kadang sesuatu benda yang berlaku di depan mata kita, otak kita boleh tangkap. Tapi satu-satu benda yang berlaku, dia touching hati kita, otak kita kadang-kadang lupa tapi hati kita tetap rasa. Okey, itu teori yang pertama Dr. Nurhanani kata. Kita tengok dalam hadis riwayat Imam Muslim, dia kata apa? Berkaitan dengan hati ni, betapa banyak amalan yang kecil boleh menjadi besar kerana kita niat. Kalau kita orang Islam, kita kata niat kita, semua kerja kita niatkan kerana Allah Ta'ala. Okay, dia kata banyak amalan yang kecil boleh menjadi besar asalkan kita niat buat kerja kita kerana Allah Ta'ala. Satu lagi dia kata, dan betapa banyak pula amalan yang besar menjadi kecil kerana hanya niat. Maksudnya kita tak letakkan niat kerana Allah Ta'ala. Berhempas pulas, at the end, pahala kita kecil saja. Jadi, untuk petang ni, untuk kita share petang ni, saya harap kita perbetulkan niat kita mengaji lah kita kira, kita belajar petang ni, sama-sama belajar, kita tanamkan, kita sematkan bahawa perkongsian petang ni adalah kita niatkan kerana Allah Ta'ala supaya kajian tindakan yang kita nak ajak buat bersama-sama ni masing-masing disambut oleh guru-guru, terutama sekali pendidik Sikh kita ni lah. Okey, kita tengok apa objektif sebelum kita nak masuk lebih panjang lagi, kita tengok apa objektif yang kita nak kongsikan petang ni.
Okey, objektif yang pertama saya letakkan. Sebenarnya objektif ni pun saya sendirilah, dengan hasrat saya sendirilah yang buat. Pihak PPD tak menetapkan apa-apa objektif dalam perkongsian petang ni. Dia serah, Cikgu Asli kata serah semua kat saya. Jadi saya pun fikir, saya letaklah objektif ni lah. Okey, objektif yang pertama. Apa dia nak objektif yang ditetapkan? Dapat menambah pengetahuan warga pendidik tentang Cikgu Bakis. Ya, Saya rasa slide tak bergerak ke saya seorang? bergerak tak? Ni saya Ada. Slide dah tak? nampak ada. slide yang pertama. Pasal Okey. Okey, yang kedua Tak buat slide show ke? Slide show sikit. Oh, slide show Ustaz. So kita perbaik sini. Itu Oh, kita terror dekat dah. situ. Bukan. Okey. Okey. Ni nampak dah ni. Okey, nampak. Segak dah. Baru Segak. nampak. Okey, terima kasih. Okey, tadi kita sebut hati tu lah, no? Hati tu merah sebab apa? Allah letak merah sebab dia mengancam. So jagalah hati supaya sentiasa merah macam tu. Sebab dia cantik. Okey, objektif yang pertama saya letakkan, no? Nampak dah slide bergerak? Nampak dah objektif. Nampak. Kemas. Saya ni berkongsi lagi, saya ni minta maaf lah sebelum saya nak lebih panjang ni. Kadang-kadang saya ni kalau mengajar anak murid semangat lebih sikit, dia jenis cakap kuat. Kalau cikgu rasa saya cakap kuat tu bukan saya marah cikgu, tapi nak menunjukkan saya ni semangat. Macam tu. Okey. Itu yang kami mahu tu. Objektif yang pertama. Okey, objektif yang pertama saya letakkan untuk petang ni, apa yang cikgu perlu dapat, dan apa yang saya nak sampaikan. Okey, yang pertama, dapat menambah pengetahuan warga pendidik tentang keistimewaan menulis kajian tindakan. Kajian tindakan ni cikgu, banyak keistimewaan dia. Tadi kita tengok apa istimewa kajian tindakan. Yang kedua, dapat menambah pengetahuan warga pendidik tentang format asas saja. Petang ni saya nak ajak format asas saja, 4 step tu saja. Sebab apa? Kalau kita mengaji lebih-lebih tentang kajian tindakan petang-petang ni, dan bagi orang yang panggil apa? Beginner, baru nak start, baru nak rasa jatuh cinta dengan kajian tindakan ni, dengan petang-petang ni, kalau saya bagi yang hak berat sikit tu, baru nak try dah rasa macam takutlah pula. Jadi so pagi petang ni saya nak kongsi format asas saja, 4 step tu. Okey, yang ketiga, dapat menarik minat warga pendidik daerah C untuk menulis kajian tindakan. Inilah Puan Zahila nak, betul tak? Ya, betul. Kita nak ramaikan. Ya. Tahun depan supaya ramai-ramai kajian tindakan daripada C ni kita boleh bawa ke atas lah. Okey. Ya, betul. Ya. Okey, ini situasi. Saya bubur sikit lah dialog. Suatu masa pernah tak cikgu-cikgu? Saya assume dalam ni semua cikgu-cikgu lah, no? Pernah tak cikgu mengalami situasi yang macam ni? Kita tengok petak yang pertama, dia kata apa? Cikgu kata apa? Dulu cikgu ajak senior kamu, mereka faham saja. Kamu ni awak tak boleh-boleh. Selalu dah kita kata kat budak-budak kita dalam kelas. Cikgu ni ajak dulu, mereka senang saja. Ajak sekali mereka boleh. Tapi kalau ajak kamu ni dah berkali-kali cikgu ajak, tak boleh-boleh. Itu situasi pertama. Situasi kedua, kita rasa apa? Aduh, esok ni nak kena ajak bahagian tu. Kita rasa macam tu. So nak buat macam mana? Macam kita pun kadang-kadang sampai satu part kita rasa nak ngajar pun rasa tak ada mood. Itu kita kena tengok apa tindakan yang kita kena buat. Okey, yang seterusnya. Dialog yang ketiga. Apa yang boleh aku tolong anak murid aku ni? Kadang-kadang kita duduk tengah malam, kadang-kadang kita tengok budak kita ni ramai-ramai, dia seorang je macam agak ke belakang sikit. Kita kadang-kadang terfikir macam mana nak tolong dia. Apa boleh aku tolong 2-3 orang ni supaya dia boleh semua sama dengan orang lain. Kadang-kadang kita rasa macam tu kan. Sebab jiwa cikgu ni lembut. Mulut garang tapi hati lembut. Betul tak? Okey. Yang seterusnya.
Dialog yang seterusnya, awaklah yang duk ajak depa tak boleh-boleh lagi ni. Kita katakan akan diri kita, duk ajak, hari-hari ngulang, hari-hari. Tapi tak lekat-lekat, tak boleh-boleh. Masuk periksa jawab salah juga, masuk jawab periksa salah juga. Suruh ajak tak boleh juga. Apa dia kita nak kena buat tindakan daripada dialog yang kita tertimbul dalam diri kita tu. Okey, yang seterusnya, awaklah yang duk ajak depa tak boleh-boleh lagi. Hari-hari kita ajak, kita bawa tu, kita bawa ni, kita guna ni. Tapi tak boleh-boleh. Saya kita tengok apa boleh kita buat. Kalaulah budak-budak ni boleh bahagian ni, kita kata, mesti dia boleh skor markah yang tinggi. Kadang-kadang kita sampai kita ada rasa apa? Kita nak bagi, kita cikgu ni ada satu rasa nak bagi anak murid kita tu lebih pada kita, betul tak? Kita rasa kalau boleh kita cikgu, kita tak mahu mereka jadi cikgu setahap kita. Kita nak mereka jadi cikgu up daripada kita kalau jadi cikgu. Jadi kita mesti kata, kalau katalah budak ni boleh skor. Contoh kita kata dah kalau skor dalam satu paper tu, tajuk yang sukar nak budak nak catch up ni, markah dia besar. Jadi kalau kata-kata budak-budak ni, kalau kata boleh bahagian ni, kita kata insya-Allah dia boleh dapat A. Kita nak buat macam mana dalam keadaan yang macam tu? Saya kita tengok. Kelas dia kata apa? Takkan aku ni nak duk lagu ni je sampai pencen. Kadang-kadang kita rasa kita rasa takkanlah aku nak duk macam ni. Ajak hari-hari macam ni. Masuk kelas, keluar kelas, masuk kelas, keluar kelas. Dia boleh tak boleh, backpick kat dia. Takkanlah sampai macam tu, sampai masuk macam tu saja kita nak duduk dalam keadaan macam tu sampai kita pencen. Ni kita tak mau. Sebab apa? Sebab kita jadi cikgu, kita mesti ada dinamik dalam kehidupan sebagai seorang cikgu tu. Kita kena ada berubah satu hari ke hari ke hari ke hari ke hari. Okay, next kita tengok. Budak pula. Dia akan ada mengalami masalah stres seorang budak. Ini dialog budak pula. Kesian muka mereka saya tengok. Ni muka. Bayangkan anak murid kita muka macam ni dalam kelas. Ni yang lelaki. Budak lelaki nganga punya dah luah ngantuk. Ni dah rasa bosan saja. Budak perempuan ni cute-cute sikit ni, rasa macam sedih, nak teriak. Orang lain boleh, kita tak boleh. Ni reaction muka mereka. Kita tengok dialog apa yang mereka selalu cakap budak-budak. Dia kata apa, nak buat lagu mana? Bagi boleh skor ni. Kadang-kadang budak, dia rasa dia nak, tapi dia tak reti. Dia buat, dia tak reti. Dia buat, tak reti. Dia pun rasa susah hati macam mana nak buat supaya boleh skor. Orang skor, kita pun nak rasa nak skor. Orang nak dapat A, kita pun rasa nak dapat A. Itulah kadang-kadang budak. Kita kena tolong cikgu. Okey, yang kedua. Lena lagi bagus. Kadang-kadang budak masuk payah sangat ni, dia kata Lena lagi bagus. Sebab tu ramai kalau kita masuk kelas, ada budak Lena dalam kelas kita masuk something wrong lah tu kat pengajaran kita. Bukan disebabkan dia sangat letih, tapi adalah something tu. Kita kena atasi supaya jangan dia lena. Hari sampai kalau dia kata lena lagi bagus itu, teruklah kita cikgu. Okey, seterusnya. Dialog yang ketiga, malasnya nak pergi sekolah esok. Sampai satu tahap dia kata malas nak pergi sekolah esok. Nak ponting lah sekolah. Esok tak payah pergi sekolah lah, malas nak pergi pun masuk cikgu ajak tak reti-reti juga. Cikgu tak reti-reti juga. Dia jadi malas nak pergi sekolah. Kemudian, macam mana nak pandai buat yang ni? Dia buat ulang-ulang kali tapi tak juga sampai-sampai. Tak juga faham. Sekali faham, esok ulang balik, lupa. Buat lagi, lupa. Itu dia kata macam mana nak buat pagi pandai. Yang seterusnya, ni cikgu selalu marah. Dia kata cikgu ni asyik marah je. Tak boleh kita marah. Kita biasalah nak bagi budak boleh. Bila budak tak boleh, kita rasa nak marah. Terutama sekali kita mengajak anak kita sendiri, betul tak? Saya pun sejak pada PDPR ni, dia rasa lain sikit. Ajak anak murid rasa macam baik sikit. Tapi kalau dengan anak sendiri, kita rasa macam geram tau. Sebab apa? Sebab kita rasa kita nak bagi anak kita boleh. Kita nak ajak sat sekali, kita bagi anak kita boleh. Kalau kita tak boleh, kita rasa tak boleh, macam nak marah sikit. Cikgu pun macam tu lah. Bila duduk dalam kelas, asyik tak boleh saja. Cikgu pun naik angin lah. Cikgu kata, dia pun rasa cikgu ni asyik marah aku je, mentang-mentang lah aku ni tak boleh. Dia rasa macam tu. Situasi ni kita jangan buat lagi dah dalam kelas selepas keluar daripada sharing kita pagi petang ni. Okay, yang seterusnya. Anak murid kita kata apa? Aku pun teringin nak pandai macam kawan-kawan aku. Ada ni sedih
cikgu, anak-anak murid kita kalau ada keluar dialog macam ni, dia pun teringin nak berjaya macam kawan-kawan dia juga. So kita kena cari jalan supaya dia dapat rasa keinginan dia tu tercapai. Ni bantuan siapa cikgu nak kena buat? Kita lah cikgu. Cikgu-cikgu lah yang boleh membantu mereka. Okay. Last sekali, payah sungguh lah. Awak kawan aku ni boleh, aku tak boleh. Dia kata payah sungguh. Buat tak boleh, buat tak boleh. Pasal apa kawan aku boleh, aku tak boleh buat? Pasal apa kawan aku boleh, aku tak boleh buat? Cikgu pun kata, hang ni tak boleh buat. Pasal apa si A ni boleh buat, hang tak boleh buat? Cikgu pun kadang-kadang keluar kata perkataan macam tu kan. Jadi dia pun ada rasa tau. Dia kata, apalah kawan aku boleh buat, aku tak boleh buat ni. Jadi semua situasi ni siapa nak tolong cikgu? Melainkan kita lah sebagai seorang pendidik. Nak buat macam mana? Saya kita tengok. Okay. Ni masuklah poin yang kita, kajian tindakan. Apakah kajian tindakan? Setakat situ boleh ke cikgu-cikgu? Kau saya laju. Boleh. Boleh nak? Okey, kajian tindakan. Saya rasa dalam ni hak lebih pandai, hak lebih sifu, lebih arif daripada saya pun ada. Kan? Saya ni pun baru-baru sajalah dengan kajian tindakan ni. Okey, apakah kajian tindakan? Kita tengok dulu apa definisi kajian tindakan. Okey, kajian tindakan lebih dikenali dengan KT lah singkatan dia. Adalah satu kajian yang berbentuk inquiry refleksi kendiri yang dilakukan oleh pengamal pendidikan, guru atau pendidik sebagai penyelidik. Okey, dalam situasi sosial mereka sendiri. Okey, kajian tindakan ni apa cikgu? Kajian tindakan ni wujud apabila ada inquiry refleksi kendiri yang kita sebut tadi. Nak buat macam mana lah nak tolong bagi mereka ni dapat skor. Itulah inquiry refleksi sendiri kita. Kita tengok budak tak boleh kan. Lepas tu kita tanya-tanya. Apalah, pasal apa tak boleh buat ni? Pasal apa yang suka sangat ni? Itu inquiry. Rasa diri kita sendiri sebagai cikgu ni, tiba-tiba duk rasa pasal apa nak buat lagu mana, siapa nak tolong. Itu semua inquiry. Inquiry yang kita wujud daripada diri kita sendiri disebabkan ada satu isu. Okey, dilakukan oleh siapa? Pengamal pendidik. Cikgu kita lah. Kita lah dalam tajian ni, kita lah sebagai penyelidik, bukan orang lain. Cikgu sendiri sebagai penyelidik. Nak selidik apa cikgu? Nak selidik situasi sosial. Situasi sosial mereka sendiri. Situasi sosial cikgu. Okey, situasi sosial. Kalau kita dalam kelas, itulah situasi sosial kita. Kita dalam kelas mengajar, itulah situasi sosial kita. So, inquiry, refleksi kendiri yang wujud kepada cikgu dalam situasi dalam kelas. Pendek kata macam itulah. Kita duduk dalam kelas, ada something masalah. Situasi sosial kita, anak murid lah yang berdepan dengan kita. Okey, siapa yang terlibat dengan kajian tindakan? Ada dua orang yang terlibat dengan kajian tindakan. Yang pertama, pengamal pendidik kita, cikgu. Yang kedua, terlibat dengan kajian tindakan kita adalah murid lah sebagai responden. Kita nak kaji siapa tadi kita sebut? Kita kaji keadaan murid. Okey, isu tu datang daripada mana? Daripada murid. Nanti kita cari jalan. Siapa kena cari jalan untuk isu tersebut? Cikgu. Jadi cikgu lah, dua orang ni sajalah yang terlibat dalam kajian tindakan. Secara asas lah dua orang ni terlibat. Dua orang. Okey. Bila kita nak bertindak? Kajian tindakan ni bila perlu bertindak? Yang pertama, apabila timbul masalah mengajar. Kita ada problem dengan mengajar kita. Macam tadilah budak mengantuk, budak tak reti, ajak banyak kali tak boleh. Dulu kita guna konsep tu, budak boleh. Sekarang konsep yang kita buat tu dah tak boleh dah. Itu timbul masalah. Yang kedua, meningkatkan ilmu pedagogi cikgu. Kadang-kadang kita mengajar ni budak dah terror. Budak dah boleh. Cakap sikit semua dah boleh. Tu bukan maksud kata kita sebagai cikgu, maksud kata cikgu yang tak ada problem yang besar lah kita sebut. Dalam mengajar ni tak ada problem yang besar. Bukan kita tak boleh buat kajian tindakan. Kita boleh buat. Dengan cara macam mana cikgu? Kita buatlah kajian-kajian tentang nak meningkatkan ilmu pedagogi kita.
Kalau kata masalah dalam kelas pun kita boleh meningkatkan, kadang-kadang kita letak satu kaedah kita buat mengajar sendiri tak kena. Kelas A kaedah macam ni, kelas B kaedah macam ni, kelas C kaedah macam ni. So pedagogi tu kaedah pengajaran kita tu kita boleh meningkatkan lagi dengan orang kata apa, dengan kaedah kita ni ikut peredaran zaman lah. Macam kita sekarang tengah PDPR kan cikgu. Jadi dulu kita sebelum semualah orang sebelum jadi pandemik COVID-19 ni, kita tak ada langsung ilmu nak meet, Google Meet. Saya dulu pun tak pernah Google Meet, tak pernah apa. Bila dah PDPR ni barulah kita start mula sikit. Jadi itu dia dikatakan meningkatkan ilmu pedagogi melalui kajian tindakan kita buat tu. Kalau kita buat kajian tindakan, kita nak buat, bukanlah kita buat syok-syok, kita kena kaji dulu. Okey, kalau situasi A macam ni, kajian yang macam mana sesuai untuk situasi A ni? Okey. Kalau situasi B, kajian macam mana yang sesuai untuk B? Kita mengkajilah apa kaedah yang sesuai. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, bila perlu bertindak, apabila murid sukar faham apa yang kita ajar. Kita ajar kurang faham, sukar nak difahami oleh murid. Itu mulanya kita kena buat, bermulanya tindakan kita untuk melakukan KT tadi, kajian tindakan. Ini cikgu jangan biarkan sebab responden macam mana kita tak boleh biarkan mereka tak faham ni, anak-anak murid tak faham ni, kita biar saja, tak apalah, nanti dia carilah sendiri, nanti dia tanyalah kawan dia sendiri. Jangan kita beranggapan macam tu. Sebab apa? Sebab itu adalah tanggungjawab kita untuk memahamkan anak murid kita. Okey, yang keempat saya letak kat sini, murid tak minat belajar dengan subjek kita. Tu awas cikgu. Bila mana banyak dalam kelas tu, banyak kelas kita saja dia suka ponteng. Tu something cikgu. Okey, dalam kelas kita banyak orang lain dia buat kerja sekolah, kelas kita dia tak, yang subjek kita dia tak buat kerja sekolah. Itu cikgu kena ambil tindakan. Cari tindakan. Apa saya? Apalah aku saja yang dia macam tu. Itu maksud kata murid tu dia tak minat dengan subjek ataupun cara kita mengajarkan macam tu. Satu lagi cara saya duk buat kongsi dengan macam mana nak belajar mengajar dengan anak murid saya ni. Kita macam saya ni pun dah pertengahan, umur saya dah pertengahan lah. Maksudnya tua taklah tua sangat, tengah-tengah lah kiranya. Nak kata muda tak lah, jadi tengah. Jadi bila kita dengan golongan pertengahan ni, dengan anak murid kita yang muda belia ni, kadang-kadang kita punya jurang jauh. Kita tak sama dah pemikiran apa semua tu. Jadi kadang-kadang dalam kelas saya selalu tanya, macam mana nak buat benda ni supaya boleh buat mengatasi masalah ni. Kadang-kadang dia boleh bagi kita pendapat. So tak semua pendapat orang muda ni, orang yang kepada kita, Allah depa ni beringih lagi ni. Takkan nak tanya pendapat depa? Tak. Kita boleh tanya pendapat mereka. Tetapi kita sebagai orang yang berautoriti ni tak ada lah sebiji kita ambil. Kita kena buatlah pengelasan dia yang mana sesuai. Nak jaga ilmu kita nak jaga tu, kita boleh lah. Kalau kata sampai melanggar nilai ilmu yang kita nak belajar tu dengan apa pendekatan yang dia nak ajak kita buat tu, kalau sampai cross tu, kita tolak lah. Kita tapih lah, lepas dia bagi pendapat kita tapih. Hak mana okey kita ikut, hak tak okey kita tak okey lah, kita tinggal lah. Okey, cara nak buat kajian tindakan. Yang ketiga, cara nak buat kajian tindakan. Kajian tindakan, saya rasa semua orang dah tahu, kita pernah belajar masa kita ambil kursus cikgu dulu ni. Kan salah satu paper kita belajar kat universiti dulu, cikgu ingat tak zaman dulu punya. Kita belajar satu paper tu kajian tindakan lah. Okey, kajian tindakan. Masa tu kita buat kajian tindakan, kita diajar kan. Okey, kali ni sama jugalah cikgu. Step dia sama daripada dulu sampai gelar. Ada 4 step saja. Melibatkan proses step yang pertama, langkah yang pertama ialah memerhati. Perhati dulu. Apa ada dalam kelas kita, apa masalah dalam kelas kita, kita perhati dulu. Yang kedua, membuat refleksi. Reflect daripada
pemerhatian kita tadi ni. Apa boleh buat? Siapa nak tolong kita? Macam mana nak buat? Bagaimana nak buat? Waktu bila nak kena buat? Ini refleksi daripada apa yang kita perhati. Kemudian step yang ketiga, kita start plan. Kita rancanglah. Dah ada tadi dah kita keluar dah inkiri-inkiri tadi daripada pemerhatian kita. Kita pun start rancang. Apa kita nak boleh buat dengan dia ni? Dengan masalah ni. Kita start lah. Buat tak langkah pertama nak buat apa. 2, 3, 4, 5. Sampailah kita jumpa. Kita plan. Kita nak buat apa. Supaya dapat mengatasi masalah yang ada pada pemerhatian kita tadi. Rancanglah. Yang seterusnya, yang step yang keempat last sekali. Lepas dah rancang, nak buat apa cikgu? Takkan rancang saja. Maka kita pun perlulah melaksanakan tindakan atas rancangan yang kita dah buat tadi. Kita startlah buat. Buat. Dalam tindakan ni lah adalah sikit-sikit step yang mana kajian tindakan nak suruh kita buat. Kat tindakan ni lah. Kalau macam dalam sekolah, kat sekolah yang kita dah buat selalu tu, kita buat benda-benda ni, betul tak cikgu? Perhati kita dah buat, dah ada masalah kita cari, kita dah fikir ada masalah tu jadi kita pun plan, kita dah buat ada plan. Kita melaksanakan tindakan, kita buat. Selalunya kita buat. Contoh budak tak boleh sebut saya. Aku nak buat macam mana ni, saya tak boleh sebut ni. Kita pun cari jalan, saya dia kena sebut saya hari-hari, saya sebut hari-hari. Kita buat. Tu action, tindakan kita dah. Tapi cikgu, apa kelebihan dia untuk kajian tindakan ni? Lebih sikit tu dia apa? Kajian tindakan ni dia kena menulis. Kalau setakat buat tindakan, kita berhenti kat situ, kita tak ada langsung dokumentasi, maka dia tak jadi kajian tindakan, dia hanya jadi intervensi. Kalau cikgu 3 kata 5 selalu intervensi tu benda yang biasa bagi dia. Habis dia periksa, intervensi sampai satu fasa. Habis sampai satu fasa lagi, dia buat intervensi dia. Habis satu periksa, jumpa pula periksa seterusnya. Dialog, buat lagi intervensi sampai satu lagi step. Tapi cikgu, intervensi yang kita buat untuk anak-anak murid kita tu sebenarnya sangat gempak. Sebab apa? Sebab saya kata apa? Sebab contoh lagi kita ambil SPM, kita ajak SPM kan. SPM dia boleh skor A+. Tapi sayangnya cikgu, intervensi yang kita buat tu kita tak pernah menulis. Sedangkan kita dah buat 4 step tadi. Tapi kita rugi tang mana? Kita tak menulis. Kalau kata cikgu tulis, kejayaan cikgu tadi dah boleh skor A+ dan murid cikgu tadi ni, cikgu boleh melahirkan satu kajian tindakan yang sangat berkualiti dengan intervensi yang cikgu rancang tadi. So saya ajaklah ramai-ramai cikgu SPM lah terutamanya. Kan? Lah ni PT3 pun tak ada dah. UPSR pun tak ada dah. Jadi kita berharap kat cikgu SPM lah. Cikgu SPM kata sudah. Dah lah kerja banyak cikgu SPM nak mengajak lagi. Kan? Lepas satu. Tapi sayang cikgu, intervensi yang cikgu buat daripada satu fasa tu kalau tak didokumentasikan dengan kajian tindakan ni, dia tak ada pembuktian lah. Maksud orang kata, bila orang tanya bila main dialog nanti bila tahun depan kan kita lah dapat SPM, result SPM sebenar tu. Amailah turun JPN lah apa semua kan. JPN, PPD main sekolah kita. Cikgu buat apa sampai boleh jadi macam ni. Kita ada bukti tak cikgu? Kita ada bukti tak kita buat macam ni, anak murid kita dapat result macam ni? Tak ada kan? Kita cuma boleh bubuh tu lah. Tapak yang kita dah buat intervensi tu kita kata kita buat. Tapi kita tak ada bukti yang mengatakan kita buat tindakan tu ada didokumentasikan khas untuk dia. Tak ada. Lepas ni kita sama-sama tahun depan lah. Tahun ni dah genting sangat dah. Tahun depan kita try buat sama-sama. Kan? Kita buat sama-sama supaya nanti bila keluar result nanti kita dah boleh nampak dah. Kajian aku, tindakan intervensi yang aku buat ni rupanya bila didokumentasikan dengan kajian tindakan ni jadi cantik rupanya. Okay. Sampai takat tu. Boleh ke cikgu? Cikgu boleh? Kau saya mengajak seorang-seorang. Kita buat aktiviti sikit boleh? Kau jalan situ je, tak boleh buat aktiviti lah. Kita tak boleh aktiviti. Boleh. Okey, cikgu, rasa-rasa kalau mengantuk tu cikgu pergi ruangan chat sebelah kan. Dalam Meet tu ada ruangan chat kan. Soalan saya, cikgu type jawapan kat situ. Cikgu tak sebut.
Cikgu type setiap orang dalam kelas kita ni, dalam kelas dalam meet kita petang ni, cikgu cuba bagi tahu apa dia tindakan, kajian tindakan, apa dia step kajian tindakan dalam menulis kajian tindakan. Kita buat kat sini lah. Apa dia step untuk kita membuat kajian tindakan. Di ruangan cek cikgu-cikgu, cikgu boleh tulis jawapan. Apa dia step-step ataupun langkah-langkah untuk menulis kajian tindakan. Kita kira lah cik masa apa? Okey, siapa boleh? 4 step, senang saja 4 step yang saya sebut tadi. Apa 4 step yang kita buat untuk kajian tindakan? Step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat. Sebab saya nak tengok, lagi saya duk ajak kajian tindakan. Orang tak tahu juga lagi kan. Kalau penyampaian saya ni macam tak apa nak okey. Jadi itu kajian tindakan juga tu, mengumpul data. 4 step untuk buat kajian tindakan. Apakah 4 step? Langkah yang 4 tu. PKK, apa dia? PKKT. Tak ada. Oh, cikgu-cikgu sibuk kot. Dia pemalu kot. Tu Cikgu Idham ada respon. Guru besar kita respon tu. Oh, cikgu besar kita. Cikgu Idham kata, buat refleksikan diri yang pertama. Yang kedua, kenal pasti responden. Yang ketiga, kumpul data. Yang keempat, refleksi data. Okey, ada 4 step yang Cikgu Idham abang tulis kat situ. Mungkin ada jawapan lain? 4 step yang saya sebut tadi. Cikgu ceklah tepi tu sikit. Kat ruangan cek dalam meet tu, ada ruangan cek, cikgu cek situ. Ada apa 4 step yang kita sebut tadi. Bagi clue sikit, bagi clue. Yang pertama, kita duduk dalam kelas, kita nampak ada masalah. Apa tu? Kita duduk dalam kelas. Okey, Cikgu Fatimah sebut ada 3 situ, pemerhatian, refleksikan diri, rancang. Cikgu Fatimah kata 3. Satu lagi Fatimah. Okey, Hazilawati kata, Cikgu Hazilawati kata kenal pasti masalah murid. Baru 1. Lagi 3 cikgu. Cikgu Hasrul kata 4. 1 pemerhatian. Yang kedua buat refleksi. Yang ketiga merancang. Yang keempat membuat tindakan. Pandai. Okey, Fatimah tambah lagi 1. Tindakan. Itulah cikgu. Saya ulang lagi sekali. Terima kasih kepada yang bagi respon. Saya ulang lagi sekali lah. Ada 4 step. 4 step ni apa? Yang pertama pemerhatian. Yang kedua refleksi. Yang ketiga rancang. Yang keempat tindakan ataupun intervensi. Okey. Situasi sosial pengamal. Apa situasi sosial pengamal saya sebut tadi? Situasi kita sebagai pengkaji. Situasi yang nak kaji kat mana? Kat dalam bilik darjah. Itu situasi yang kita nak kaji tu. Okey, ada berapa step? Ada 4. Pemerhatian, refleksi, rancang, keempat tindakan. PRRT. PRRT. Okey, keistimewaan kajian tindakan. Untuk yang seterusnya, kita tengok apakah keistimewaan kajian tindakan ni. Okey, yang pertama, membaiki atau meningkatkan kualiti amalan ataupun pengajaran guru di dalam bilik darjah. Okay, kita kena baiki ataupun kita tingkatkan kualiti amalan kita. Sebab tu cikgu-cikgu yang dinamik, dia boleh melahirkan anak-anak murid dia yang sendiri yang nak belajar. Kadang-kadang kita tengok anak-anak murid kita kan, kita tak suruh pun dia buat. Macam mana? Atau dia tengok kita lah tu. Kita pun jenis macam rajin lah. Dia tengok cikgu aku ni rajin. Nak memperbaiki, pandai situ, pandai ilmu ni, pandai ni. Jadi dia pun akan rasa dia nak buat juga. So kajian tindakan ni istimewa bagi cikgu. Dia boleh meningkatkan kualiti amalan kita cikgu.
Kita nak buat satu-satu pun kita kena tengok juga, oh orang ni buat macam ni, oh best rupanya. Jadi kita pun try macam mana dia buat. Itu boleh meningkatkan kualiti. Bukan kita duduk saja masuk dalam kelas, ngajar. Habis masa balik duduk bilik guru. Sembang, masa kita lagi kita pergi masuk dalam kelas. Masuk dalam kelas kita suruh budak buat nota, duduk diam-diam, jangan bising-bising, duduk diam-diam. Kita pun habis masa keluar masuk bilik guru. Sembang dengan kawan, lama-lama sampai balik. Hari-hari macam tu. So, tu perkara tak elok. Jadi kajian tindakan nak mengajak cikgu-cikgu supaya meningkatkan kualiti amalan kita sebagai seorang guru. Yang kedua, peka terhadap perubahan dunia pendidikan. Kita kena buat apa? Sentiasa meningkatkan diri dari segi kaedah dan ilmu. Kajian tindakan ni mengajar kita sebagai pengkaji ni buat apa? Kita peka terhadap perubahan dunia pendidikan. Zaman dulu punya cara tak sama dengan cara kita mengajar sekarang, cikgu. Itu cikgu kena terima. Cara kita dulu tak sama dengan cara sekarang. Cikgu dengar, cikgu sini-sini dengar. Saya dia kata tu rasa macam nak pencin tu, betul tak cikgu? Kadang-kadang tak tahan. Tapi itulah cikgu, perubahan dulu, perubahan yang kita kena terima. Kita kena peka lah. Macam dulu kita tak biasa dengan gadget-gadget, tak biasa dengan internet-internet ni. Sekarang kita dah terror. Peka lah tu. Okey. Yang ketiga, meningkatkan prestasi murid. Istimewanya kajian tindakan ni boleh meningkatkan prestasi murid. Macam kita sebut tadi, murid tak boleh sesuatu, kita cari jalan supaya dia boleh buat, maka secara tak langsung prestasi murid tersebut akan meningkat. Daripada tak boleh, dia terus boleh jadi boleh. Okey. Daripada dia dapat gagal, dia boleh dapat lulus. Itulah ni kajian tindakan istimewa dia. Yang keempat, mengatasi masalah dalam menguasai topik ataupun kemahiran. Mengatasi masalah dalam menguasai topik ataupun kemahiran. Atasi masalah. Kadang-kadang nak kuasai topik ataupun kemahiran yang kita ajak dalam kelas tu, mereka tak dapat. Maka kita buat kajian tindakan, kita cari intervensi sini, maka masalah tersebut dapat diatasi. So murid kita dah dapat mengatasi masalah dia tak boleh tadi ni lah. Pendek kata macam tu. Yang kelima, kajian tindakan istimewanya mengumpul dan menterjemahkan pemerhatian atau data tadi. Macam kita sebut tadi, macam saya sebut tadi. Kita selalu buat intervensi sampai tindakan semua sampai ni intervensi ni. Cuma kita tak kumpul data, kita tak terjemahkan data tersebut. Kita kumpul pemerhatian tapi kita tak terjemahkan pemerhatian kita tadi. Okey, kajian tindakan istimewanya dia kumpul dan terjemahkan apa yang kita perhati, apa data yang kita dapat daripada pemerhatian kita tadi. Maksud kata kita menulis. Okey. Yang keenam. Keistimewaan yang keenam, melahirkan generasi mampu berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Secara tak langsung cikgu, bila kita kreatif, kita berfikiran kritis, kita pun berinovasi, cikgu-cikgu berinovatif. Secara tak langsung kita mendidik anak-anak generasi kita supaya turut serta berfikir secara kritis. Kita ajak dia macam mana nak berfikir bukan satu layer, berlayer-layer. Berapa tu layer? Berperingkat-peringkat. Satu. Nanti bila dia masuk sampai alam pekerjaan nanti ataupun duduk untuk kemahiran-kemahiran hidup dia nanti, ada sikit saja problem, dia boleh selesaikan dengan problem tersebut dengan begitu jayanya. Hak itulah peranan cikgu. Macam mana hadapi sesuatu, kita ajak anak murid kita hadapi sesuatu, sebelum dia nak bertindak tu, dia berfikir banyak layer. Baru dia bertindak. Hak tu kita kena ajak. Kita tak boleh biar dia belajar masuk, belajar balik, masuk, macam tu. Dia sampai tak ada dia ajar kemahiran untuk berfikir. Tak boleh macam tu cikgu. Okey, itu keistimewaan kajian tindakan. Dapat melahirkan generasi yang berfikir secara kritis, berfikir secara kreatif, yang last sekali berinovatif. Okey, yang ketujuh, ini sifat tiga kriteria ni cikgu.
Ini dia boleh jadi benteng dia untuk kehidupan anak murid kita nanti. Bila dia sampai satu alam pekerjaan, dah sampai habis alam belajar dia ni. Dia akan melalui kehidupan yang realiti tadi ni. Hak ni, 3 ni sangat membantu dia. Tak kira lah dia berjaya dengan cemerlang ke dalam peperiksaan nanti ataupun sebaliknya. 3 ni kita kena pupuk untuk dia meneruskan kehidupan dia. Okey. Yang ke-7, menarik minat murid untuk belajar dan menghilangkan tekanan kepada murid dan guru. Kajian tindakan yang kita buat ni istimewanya dia boleh menarik minat murid untuk belajar. Ni yang kita mau. Kita cakap sikit saja, dia mai esoknya, bukan dia buat yang kita suruh saja, lebih pada kita suruh dia buat. Tu yang kita seronok. Kita pun pujilah seronoknya dapat anak murid macam ni. Macam mana? Sebab apa dia boleh jadi macam tu cikgu? Sebab kita ajak dia cara jadi tadi ni. Sebab tu bila kita sebut A, esok dia pergi buat A sampai J. Sebab kita ada ni, kita ajak 3 ni tadi. Kita try cikgu. Okey, yang seterusnya menghilangkan tekanan kepada murid dan guru. Tadi kita sebut bila dah masalah tak boleh, itu tak boleh, kita pun susah hati, anak murid kita pun susah hati kan. Tapi dengan kajian tindakan kita buat ni tadi, dia boleh hilangkan rasa stres tadi. Cikgu boleh senyum, anak murid pun akan senyum. Anak murid senyum, cikgu pun boleh senyum. Kalau kita masing-masing buat kajian tindakan ataupun intervensi ni. Okey. Jenis-jenis kajian tindakan. Ini masuk sikit, lebih sikit dalam sikit lah. Tadi kita sebut ada 4 step kajian tindakan. Yang pertama P, apa tadi? Pemerhatian. K, yang kedua K apa K? K yang kedua apa K? Pemerhatian. Yang kedua K. K apa K? Tengok mata sini. K pula R. Patutlah orang tak sebut. P yang pertama P. Ya, pemerhatian. R, refleksi. R yang ketiga apa dia? R yang ketiga. Pemerhatian, refleksi. R yang ketiga. R yang ketiga cikgu. Tu R yang ketiga kita buat apa? Rancang. Yang keempat T apa? Kita bertindak. Buat tindakan. PRRT. Pemerhatian, refleksi, apa tadi? Rancang, bertindak. Okey, tindakan. Okey, kajian tindakan ada 2 jenis. Selama ni yang kita tak tahu kajian tindakan ni ada berapa jenis? Ada 2. Yang pertama kajian tindakan amalan dia panggil. Yang kedua kajian tindakan penyertaan. Okey, kajian tindakan yang pertama kita tengok jenis amalan. Apa dia jenis amalan ni? Melibatkan peninjau tentang amalan guru dalam konteks bilik darjah di mana guru itu mengajar. Amalan ialah melibatkan peninjauan tentang amalan cikgu dalam bilik darjah. Macam tadilah kalau kata budak tak boleh tambah satu dia tak tahu jawapan dia apa dia. Itulah jenis kajian tindakan amalan. Kita nak selesaikan masalah tadi, 1 tambah 1 berapa tak tahu tadi ni. Itu dipanggil jenis kajian amalan. Kita tinjau dalam bilik darjah kita. Okey, boleh dijalankan. Kajian tindakan amalan ni boleh dijalankan sama ada melalui dirinya sendiri ataupun melibatkan rakan sejawat yang mengajar mata pelajaran yang sama dengan memberi fokus terhadap perkembangan guru ataupun pembelajaran murid. Cikgu, kajian tindakan ni tak boleh buat ramai-ramai. Tak semestinya buat sorang-sorang, rasa macam susah sangat ya. Kita boleh buat secara ramai-ramai. Dia kata apa? Boleh buat melalui diri sendiri ataupun melibatkan rakan sejawat. Yang penting rakan sejawat kita mengajar subjek yang sama. Okey, yang seterusnya kajian tindakan amalan ni. Guru melaksanakan satu pelan tindakan bagi mencapai matlamat beliau. Dia abang sini, cikgu kalaulah dalam kajian tindakan yang jenis amalan ni, dia panggil cikgu ni sebagai guru yang penyelidik. Dia panggil penyelidik. Teacher as a researcher.
Kalau orang yang membuat kajian tindakan, cikgu yang buat kajian tindakan, jenis amalan ni dia panggil cikgu adalah penyelidik. Siapa pengkaji tersebut? Siapa yang penyelidik tersebut? Guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran mana yang sesuai buat kajian tindakan ni cikgu? Semua subjek boleh buat kajian tindakan. Tak ada satu subjek pun terkecuali. Civic boleh buat, PJK boleh buat, bahasa Melayu boleh buat, apa lagi? Sains, Math boleh buat, apa lagi subjek? Semua boleh. Tak ada siapa pun tak boleh buat kajian tindakan. Dia kata kajian tindakan boleh buat oleh semua guru mata pelajaran. Jangan rasa susah hati pula. Dia ajak PJ buat kajian tindakan macam mana. Dalam kajian kita mengajak PJ pun ada isu dia juga kan. Isu tu lah kita ambil, kita kaji. Boleh. Dalam civic, budak tak boleh juga terkenal. Macam mana benda perkara baik, perkara buruk. Kita cari jalan nak bagi dia kenal apa perkara baik, perkara buruk dalam civic. Dia pun boleh buat kajian tindakan. Itu jenis yang pertama. Jenis yang pertama kajian tindakan amalan. Kita tengok yang jenis yang kedua, dia panggil kajian tindakan penyertaan. Penyertaan ni melibatkan kajian tentang isu-isu sosial yang menghalang perkembangan murid. Ini kita tak tengok tadi, kita tengok amalan ni, tengok apa isu dalam kelas kita, dalam bilik darjah kita. Tapi kalau penyertaan, kita kena tengok isu sosial yang menghalang perkembangan murid tadi. Contoh, budak ni pergi sekolah, satu kumpulan ni pergi sekolah, mesti akan pagi-pagi akan tidur. Contohlah, akan kita tengok. Dia pergi sekolah pagi-pagi, satu kumpulan ni mesti akan tidur pagi. Okay, kita nak kaji pasal apa satu kumpulan tadi ni pagi-pagi masuk kelas tidur. Dia jadi isu sosial. Kita kaji dia pasal apa. Okay, kita tak mau tengok masalah konten kita ajak. Kita nak tengok apa isu yang menyebabkan dia main sekolah lena. Itu dia panggil jenis penyertaan. Kita tengok isu sosial ni. Adakah dia malam-malam merempit? Adakah dia malam-malam kerja satu kumpulan ni? Pergi kerja malam, kedai makan ke apa ke? Adakah apa dia buat malam-malam? Macam itulah lebih kurang yang menyebabkan apa isu dia pergi sekolah lena. Kalau kata kita kaji tentang isu sosial ni, maka kita panggil kajian tindakan tersebut jenis penyertaan. Okey, yang kedua. Mengenal pasti isu dengan meninjau latar belakang sosial murid dan persekitaran sekolah. Nak mengkaji tentang isu sosial ni, apa kita kena tengok? Kita kena tengok latar belakang sosial murid. Dari segi pendidikan dia, pendidikan keluarga dia, daripada ekonomi dia, mak ayah dia, ekonomi dia, daripada pergaulan dia. Tu kita tengok situ. Dan yang kedua, kita boleh tengok isu dia daripada persekitaran sekolah. Macam mana di sekitar sekolah dia? Adakah sekolah duduk di tengah-tengah tempat-tempat hiburan? Kita boleh kaji juga macam tu. Nak kaji adakah tempat hiburan mempengaruhi murid untuk datang ke sekolah. Kalau kata kajian yang macam tu, dia duduk di bawah penyertaan. Okey, yang ketiga, berkolaborasi dengan komuniti. Nak buat kajian tindakan ni, yang jenis penyertaan ni, kita kena berkolaborasi dengan komuniti. Untuk mencari sebab murid itu tidak boleh menguasai ilmu tadi. Kita kena cek dengan apa? Masyarakat setempat dia. Apa sebab dia tak boleh. Okey. Yang seterusnya, guru boleh melaksanakan program untuk mengubah cara hidup. Kajian tindakan amalan tadi, kita nak ubah apa tadi? Kita nak ubah daripada tak boleh dalam satu skop dalam ilmu, dalam pengajaran kita supaya dia boleh skop tersebut. Tapi kalau penyertaan, kita nak ubah apa cikgu? Kita kena ubah, kita boleh ubah cara hidup dia tadi. Contoh tadi, geng tadi yang tidur pagi-pagi tadi pergi sekolah tidur sebab merempit contoh kan. Pergi merempit malam-malam. Kita boleh cari jalan buat kajian tindakan, kita ubah cara hidup dia. Kita buat plan, kita buat intervensi, apa boleh buat supaya malam-malam dia tak pergi merempit lagi. Itu dia. Itu jenis kajian tindakan
penyertaan. Kita boleh ubah cara hidup dia. Hak ni lagi memberi kesan yang besar cikgu. Kalau cikgu buat yang jenis yang macam ni, hak ni sangat memberi impak besar kepada diri murid tersebut. Hak ni dia boleh ubah dari segi pengajaran dia, pembelajaran dia. Tapi kalau penyertaan ni dia boleh mengubah hidup dia cikgu, lagi besar. Ubah hidup dia, yang ni secara tak langsung dia tak kacau dah. Kita tak payah kacau dah bahagian konten-konten pembelajaran kita. Hak ni lah kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita selalu kata, biasalah mereka ni duduk dalam, memanglah jiran-jiran dia tu memanglah kaki-kaki semua, kaki-kaki dadah. Kita kata lagu tu kan. Tapi kita nak buat macam mana cikgu? Kita kalau kata cikgu boleh buat cari jalan, macam mana nak ubah dia, cara hidup dia daripada duduk dalam sosial yang macam tu, lagi besar impak dia kepada anak murid kita tu. Okey, guru melaksanakan satu plan tindakan bagi membebaskan murid daripada belenggu yang mencegah perkembangan murid. Penyertaan ni boleh membebaskan murid daripada belenggu tadi. Belenggu yang besar. Sebab sosial ni pengaruh dia sangat besar. Kalau kita boleh ubah, sangat besarlah impak dalam perkembangan murid tersebut. Okey, pengkaji. Siapa boleh kaji? Tadi kita tengok amalan tadi yang mengkaji dia semua guru mata pelajaran. Bagi penyertaan, biasanya pengkaji tersebut boleh kita ambil lah. Tadi kan cikgu subjek sudah conquer dah. Subjek dia kerja nak bagi up subjek dia ya. Dia punya core dia. Kan nak bagi dapat A subjek dia. Kalau yang macam ni kebanyakannya yang jadi masalah kat siapa? Kat guru besar. Selalu ham lah. Kan? Guru besar, pengetua, penolong kanan, kaunselor sekolah. Ni cikgu-cikgu perpustakaan. Dia boleh buat jenis-jenis ni, kajian tindakan jenis penyertaan. Bukan mereka tak boleh buat. Golongan-golongan ni pun boleh buat kajian tindakan. Kajian tindakan jenis penyertaan tadi. Tapi yang ni kita jarang sangat buat. Kan selalu cikgu-cikgu buat kajian tindakan berbentuk amalan ni lah. Tapi apa salahnya selepas petang ni, mungkin golongan-golongan yang disebutkan tadi, pengkaji-pengkaji di bawah penyertaan tadi ni, boleh start buat. Jadi, tak ada lah isu masalah yang besar-besar setiap tahun berulang-ulang. Masuk perpustakaan, pasal apa tak masuk-masuk kelas? Tak masuk-masuk perpustakaan. Perpustakaan ni macam suram saja, tak pernah orang berkunjung. Pernah tak cikgu PSS cari jalan? Pasal apa anak murid tak masuk PSS aku? Tak cantik ke? Buku tak menarik ke? Cikgu kena cari isu dia. Cikgu cari kajilah apa tindakan yang cikgu boleh buat supaya perpustakaan cikgu ni tempat yang seronok mereka masuk. Kan? Kaunselor pun boleh buat. Hari-hari kaunselor akan berdepan dengan masalah budak merokok. Contoh, budak merokok. Kaunselor takkan nak biar mereka duduk cakap saja, okey tak boleh merokok ni boleh membahayakan kesihatan. Cikgu cari jalan. Kalau cikgu duduk tengok, dia punya trend setiap tahun mesti ada masalah merokok tu. Apa salahnya kaunselor cari jalan. Macam mana nak elakkan budak-budak, murid-murid kita ni daripada merokok. Kaunselor buatlah kajian tindakan dia. InsyaAllah ke depan kajian tindakan tu boleh di-apply untuk murid-murid di sekolah dia, maka insyaAllah habislah masalah merokok tadi. Okey. Seterusnya, proses kajian tindakan. Kita sebut tadi ada 4, pemerhatian, refleksi, rancang, tindakan. Perhatian, refleksi, rancang, tindakan. Okey, kita tengok ni ada gelong dia ni. Tengok ni, gelong yang pertama. 1, merah ni. Kita tengok kitaran yang pertama. Inilah step yang cikgu-cikgu boleh buat untuk memulakan kajian tindakan. Dia basic dia macam tu saja cikgu. Untuk kitaran yang pertama, pemerhatian dalam kelas. Yang kedua, kita tanya apa boleh buat dengan pemerhatian kita tadi. Apa isu dia? Apa yang boleh kita buat? Reflect daripada pemerhatian. Kita rancang pula nak buat apa dengan isu-isu yang kita jumpa tadi. Kita plan. Yang kemudian kita bertindak. Ini kitaran yang pertama. Merah ni kitaran yang pertama. Yang kedua, kitaran yang kedua biru ni. Step dia sama. Still lagi 4 tadi.
Yang ketiga, kitaran yang ketiga dan seterusnya sama juga. 4 step ni juga. So, tak ada banyak step untuk kajian tindakan ni, hanya 4 step saja. 1 step gelung yang pertama, selesai. Gelung yang kedua, selesai. Gelung yang ketiga. Banyak-banyak ni gelung ni kan kita kena buat, cikgu? Kalau macam tu, 1 gelung, selesai. 2 gelung, buat lagi, kaji lagi. Sampai bila kita tak habis, kita pun rasa tak larat kan? Jadi nak bagi cikgu asas saja. Asas utama dalam menulis kajian tindakan, hak merah ni saya cikgu. Hak ni lah aktiviti paling asas dalam buat kajian tindakan. 1, perhati. 2, reflect. 3, rancang. 4, tindakan. Dah kita bertindak ni, masa ni lah kita akan tengok feedback dia. Adakah tindakan kita ni berjaya, bagus, ataupun tindakan kita ni tak berjaya, tak mendapat sambutan. Kita kena tengok kat sini lah tindakan dia. So macam mana kita nak tengok bila kita dah bertindak ni, kita nak tahu dia okey tak okey kajian tindakan yang kita buat tu, kita kena patah balik step yang pertama tadi. Perhati balik kajian tindakan kita ni. Inilah gelung yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah kitaran paling asas. 1, 2. Cikgu ada isu, cikgu tengok ada isu. Kemudian cikgu cari jalan apa nak buat isu dia. Cikgu cari jalan, cikgu timbulkan apa dia duk fikir, apa dia. Reflect kepada pemerhatian kita tadi. Pasal apa tak boleh. Rancang aktiviti nak buat apa untuk masalah tersebut. Kita bertindak atas rancangan kita tadi. Kita nak tahu tindakan kita ni okey tak okey, berjaya tak berjaya, kita kena perhati balik tindakan kita tadi ni. Berjaya tak berjaya? Okey tak okey? Boleh diteruskan kan, nak kena ada tambah baik? Kita perhati balik. Kemudian kita refleksi balik kepada pemerhatian kita. Inilah gelung yang asas. Kalau sampai sini objektif kajian kita dah capai, maka cikgu tak payah teruskan lagi dah untuk gelung kitaran yang seterusnya. Abaikan dah. Sampai sini saja. Tapi kalaulah sampai refleksi sini, tengok ada objektif kita yang tak capai, kalau cikgu berhasrat untuk teruskan lagi dengan kaedah ataupun tindakan yang cikgu buat tu, cikgu boleh lagilah buat untuk tambah baik dia. Itu saja kajian tindakan. Tak susah. 1, 2, 3, 4. Perhati, pemerhatian, refleksi, rancang, tindakan. Kemudian perhati balik tindakan yang kita buat, kemudian kita refleksi balik pemerhatian yang kita buat. Cukup sekadar asas utama kajian dalam menulis kajian tindakan. Habis kat situ cikgu. Okey. Ini kita masuk sikit. Penat tak? Okey, ini cara kita nak menulis kajian tindakan yang kita sebut ada 4 step tadi, campak 2 step. Perhati sekali lagi, refleksi sekali lagi. Maksud kata cikgu dalam nak menulis kajian tindakan, cikgu kena ada 6 lah. 1, membuat pemerhatian kitaran yang pertama. Yang kedua, membuat refleksi untuk kitaran yang pertama. Merancang kitaran pertama, melaksanakan tindakan kitaran pertama. Ni baru 1 selesai, kita dah buat intervensi. Okey, kemudian nak tahu ke tak tahu tadi, kita nak tahu berjaya tak berjaya, kita buat balik pemerhatian, kita buat balik refleksi kepada pemerhatian. Kita tengok dulu macam mana nak menulis untuk step yang pertama dalam kitaran yang pertama. Dalam step pemerhatian, dalam langkah yang pertama pemerhatian. Kita perhatikan, cikgu nak buat apa? Cikgu perhatikan isu dalam bilik darjah dan perihal apa yang berlaku dalam bilik darjah kita. Contoh yang berlaku masalah dalam kelas kita ialah markah pencapaian akademik murid. Tak boleh kan duk dapat D, E, C, D, C, tak dapat A. Kita ngajak cikgu tak ada benda lain dah kan. Tak ada grade lain dah kita teringin nak bagi anak murid kita dapat. Melainkan dapat A saja. Tapi anak murid kita tak dapat A. Kita teringin nak bagi dapat A, mereka tak dapat A. Kita tengok markah akademik kita pun garuk kepala nak buat macam mana lah. Kalau macam ni gaya ni, tak tahulah kan. Kadang-kadang kita duk kata. Itulah perhatian kita. Maksud kata kita duk tengok balik tu. Itulah perhatian kita. Yang kedua, kita nak perhatikan mana? Kita tengok keadaan fizikal dan mental murid.
kita boleh tengok fizikal dia, mental dia. Kadang-kadang dalam ramai-ramai anak murid kita 23 orang, 25 orang tu cikgu, ada kan yang lebih laju, ada yang tengah-tengah, ada yang dia slow sikit. Tu kita kena tengok lah. Kita nak perbaik yang mana? Nak tengok ada tengah-tengah tu ke? Kita nak tengok hak mana macam kita dah buat intervensi dalam kita dialog prestasi kita tu lah. Ada yang cemerlang, ada yang sederhana, ada yang potensi kat bawah tu kan. Itulah maksud dia. Kita kena tengok fizikal dia, kita tengok mental dia, itulah pemerhatian kita. Yang ketiga, prasarana. Prasarana. Contoh tadi, ni kalau kita prasarana ni, kita cerita pasal sosial tadi ni lah. Kan, macam cikgu contoh, saya bagi contoh tadi cikgu PSS kan. Tengok prasarana dalam PSS. Apa dia menyebabkan tak masuk PSS budak ni. Lebih seronok duduk sembang kat bawah, duduk dalam kumpulan, duduk sembang je waktu rehat. Dia tak masuk PSS sebab apa? Cikgu tengoklah prasarana dia, apa problem kat prasarana. Kan kata kalau contoh kalau pengetua kan duk tengok pasal apa lah anak-anak murid aku ni masuk. Naik motor masuk dalam sekolah, kawasan sekolah je press motor lagi kuat-kuat. Kan? Press motor enjin kuat-kuat tu masuk dalam sekolah. Pasal apa? Tengok. Ataukah tak cukup bonggol kat sekolah? Kita check lah. Tu prasarana. Kalau bonggol banyak kat sekolah dia tak press ke? Ikutlah. Itulah kajian tindakan. Kita tengok prasarana apa yang kita nak kaji tu. Kemudian sikap murid. Malah ke apa dia? Sikap murid selain malah. Tak membuat kita nak kaji dia tu. Kurang fokus ke, macam tu, bercinta ke. Kadang-kadang isu juga tu, murid bercinta menyebabkan dia tak skor. Okey, itu sikap murid. Itulah contoh-contoh pemerhatian yang kita boleh nampak dalam kelas kita. Ataupun dalam sosial kita tadi. Okey, yang kedua daripada pemerhatian kita tengok tadi, cikgu-cikgu boleh menulis. Nak tulis macam mana refleksi cikgu? Daripada pemerhatian kita tadi, kita buat refleksi. Apa faktor berlakunya perkara yang kita perhati tadi? Cikgu nak tulis apa? Dalam tu, cikgu nak tulis apa dalam refleksi ni? Cikgu kena cari punca isu tersebut. Cikgu tulislah punca dia. Contoh tadi, markah dia dapat C. Punca dia apa? Cikgu C. Carilah punca dia, cikgu tulislah punca dia apa? C ni. Ni kita baru kenal pasti masalah dia. Kita tak payah buat apa lagi. Kita tengok step yang kedua baru kita cari punca dia. Pasal apa dia dapat C? Contoh. Itu. Yang kedua, cikgu nak mula dalam bahagian refleksi ni, cikgu boleh tulis punca isu yang berlaku tadi. Step yang ketiga, merancang. Nak menulis apa? Nak tulis apa dalam step merancang ni? Cikgu boleh tulis jalan penyelesaian dia. Macam mana nak dapatkan jalan penyelesaian daripada punca tadi ni. Daripada isu tadi ni, apa kita nak tulis? Kita tulis objektif. Selalunya yang berkaitan dengan jalan penyelesaian ni, kita letak objektif lah. Objektif apa? Kita nak buat untuk cari punca tadi. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Ni step yang ketiga dah kita menulis cikgu. Kita dah merancang dah, kita dah letak dah objektif kita. Objektif kajian tindakan kita ni, nak letak apa, nak buat apa, nak kaji apa. Sinilah kita letak nak kaji tentang apa tadi. Okey, yang kedua kita dalam merancang ni kita kena letak metodologi kumpulan data, kumpul data. Cara kita, kaedah kita nak kumpul data. Data tadi data yang kita nak bagi dapat objektif, nak capai objektif kita ni, kita nak collect macam mana? Kita nak kumpul macam mana? Inilah antara cara-cara nak kumpul data. Sama adakah punca tadi adalah semata-mata kita, pandangan kita saja, ataupun memang betul tepat di kita punya jangkaan. Kita kena tengok kat sini. Kita kumpul data. Jangkaan kita tadi yang Y tadi ni betul ke salah? Tepat tak tepat, kita kena collect data dulu. Cara macam mana nak collect data, nak kumpul data? Yang pertama, kita boleh buat ujian. Selalu kita buat ujian pra, ujian post. Nak collect data. Ujian pra, lepas tu kita buatkan tindakan kita bagi pula post. Ujian post kat dia. Kita tengok. Masa tu kita dah boleh tengok dah keberkesanan intervensi yang kita buat. Intervensi. Kita punya plan tadi ni dah okey ke tak lagi. Okey, yang kedua rakaman. Rakamlah. Buat rakaman. Rakaman sebelum apa boleh buat. Nanti dah kita buat intervensi, rakaman dia kita rakam lagi sekali. Berubah tak berubah.
Okey tak okey? Makin okey ke makin teruk? Okey. Soal selidik. Dalam nak cari data ni kita boleh buat soal selidik. Kuantitatif dia jenis panggil. Kuantitatif soal selidik. Cikgu buatlah seborang-borang soal selidik. Okey. Yang kemudian yang seterusnya temu bual. Cikgu boleh bertemu bual dia secara direct. Kalau nama kita ada 5 orang satu grup tu yang ada problem kita nak kaji tu, kita buat temu bual dengan dia. Kita record lah. Apa soalan-soalan temu bual dia tu kita kena standardkan lah. Soalan dia tanya orang ni soalan yang sama. Janganlah orang ni tanya soalan ni, orang ni tanya soalan lain. Jadi data kita nak buat, nak analisis nanti susah. So soalan yang sama untuk person yang berbeza-beza. Untuk individu yang berbeza-beza. Tu jenis temu bual untuk collect data. Kemudian kita boleh collect melalui dokumen. Kerja sekolah. Kerja sekolah dia dulu kan. Daripada sebelum kita masalah dia kerja sekolah dia buruk je tulisan. Contoh kita nak perbetulkan tulisan dia. Buruk saja tulisan dia. Kita cari masalah pasal apa lah. Budak ni tulis buruk sangat. Huduh. Tulis contoh cakap ayam dia tulis. Kita carilah isu dia pasal apa dia tulis cakap ayam. Pegang pensel tak betul ke? Ataupun ada tangan dia punya tulang tangan jari dia tu ada masalah ke? Kita carilah situ. Jadi kita nak tengok, nak record kita punya intervensi satgi ni, kita nak bagi nampak berjaya tak berjaya, kita carilah dokumen, kita tengok. Sebelum kita buat intervensi, kita tengok dulu dokumen dia, kerja sekolah dia, tulisan buruk sebelum buat intervensi. Okey, lepas tu dah satgi ni kan. Ni sampai sini melaksanakan, kita dah buat intervensi tu satgi. Last kali kita nak tengok satgi, intervensi yang kita buat ni, kita ambil balik dokumen tadi. Kita suruh dia tulis lagi sekali. Ya, tengok tulisan dia dah makin baik. Okey, maksud kata tindakan yang kita buat kat sini tadi dah berjaya mengubah tulisan dia daripada cakar ayam kepada tulisan yang cantik. Contoh macam itulah. Habis ini cara dia. Ada berapa contoh-contoh untuk kumpul data? 1 ujian, 2 rakaman, 3 soal selidik, 4 temu bual, yang kelima dokumen. Nak kena buat semua ke cikgu? Nak kumpul data untuk buat kajian tindakan? Tak semestinya semua. Boleh 1 saja, boleh 2, boleh dan lebih. Kurang-kurang kalau 1 pun boleh. Kalau macam ujian ni kita boleh buat ujian saja. Ujian propose itulah yang paling basic bagi kita cikgu-cikgu kan. Yang senang kita nak kumpul data kan. Ambil periksa sebelum kita ajak tajuk tu. Sebelum kita ajak tajuk tu, kita buat latihan kat dia tak boleh. Kita bagi intervensi. Kemudian kita suruh jawab lagi. Dia boleh. Saat ni yang paling senang lah sekali ni. Kalau cikgu-cikgu bagi-bagi tahap-tahap kita ni, hak paling tak susah hidup kita ni nak buat kajian tindakan, cikgu ambil je markah ujian dia. Tu paling senang untuk kita buat kajian tindakan, collect data. Okey, dah dapat dah cara-cara nak tentukan macam mana nak kumpul data, kita pun mulalah buat intervensi. Intervensi yang macam-macam kita dah buat selalu tu lah, cari jalan. Jalan kita kreatif kan, kadang-kadang kita macam-macam kita buat tindakan untuk bagi anak murid kita boleh. Kita buat projek, kita buat ABM, kita bagi counselling, kita bagi dia motivasi. Itu contoh-contoh intervensi yang kita boleh buat. Okey. Kemudian, ni kitaran yang pertama. Sampai situ saja kita buat. Takkanlah kita tak tahu lagi berjaya tak berjaya. Kan kita sampai kita buat intervensi ni, kita tak tahu berjaya ada apa yang tindakan yang aku buat ni. Budak boleh tak? Terima tak? Okey, kita kena masuk kitaran yang kedua sikit. Kita kena tengok balik pemerhatian. Kita kena perhatikan balik intervensi yang kita buat ni. Capai ke tak capai? Capai, boleh kekalkan intervensi tersebut. Kita go on je lah dengan intervensi yang kita buat tadi ni. Tapi kalaulah tak capai, boleh jadi cikgu tak capai. Maka kalau tak capai, kita bolehlah ulang proses. Proses mana? Proses refleksi balik ni. Apa puncalah menyebabkan tindakan aku tadi ni tak berjaya? Kita kena patah balik ke sini. Kita kena reflect balik pasal apa tak berjaya ni. Kita tak berjaya ni. Cari punca balik. Pasal apa tak boleh? Kita main lagi sini. Jadi itulah kitaran sahaja. Dia sampai macam tu. Kalau kata contoh tindakan yang kita buat berjaya, kita akan buat 1 step. Allahu Akbar. Kita buat 1 sini, 1 step, 2 step, 3 step, 4 step, 5 step. 5 step ni kalau dah berjaya, tak payah sambung lagi dah. Tapi kalaulah tak berjaya, kita kena pergi refleksi balik.
kita buatlah kitaran yang kedua bagi komplit balik. Sampailah kita buat intervensi yang baru. Itu sahaja cara nak menulis kajian tindakan. Sangat mudah. Saya percaya cikgu-cikgu semua dulu memang terror buat kajian tindakan ni. Kalau tak, kita tak bolehlah grade sebagai seorang cikgu. Kalau cikgu rasa lama sungguh dah tinggal kajian tindakan ni. Dah 20 tahun dah, 30 tahun dah tak buat kajian tindakan. Apa salahnya cikgu? Mulai sekarang ni cikgu, kita dah tanam azam. Aku nak buat kajian tindakan aku ni. Sebelum aku pencet, aku nak buat satu kajian tindakan. Ataupun bagi adik-adik yang baru-baru masuk ni, jangan biarkan kita ni, duduk dalam keadaan yang selesa. Adik-adik yang baru masuk sekolah, baru mengajak ni. Jangan duduk dalam keadaan yang sangat selesa. Kita kena ingat, tanggungjawab cikgu adalah menjadikan anak-anak murid kita orang yang berilmu, orang yang berguna. Jadi kita kena buat, sebab itulah kita punya profession. Kita bertanggungjawab atas tanggungjawab terhadap yang kita pikul. Kita bertanggungjawab atas tanggungjawab yang kita pikul. Kita harus bertanggungjawab atas tanggungjawab yang kita pikul. Okey. Kekuatan kajian tindakan. Nak habis dah ni cikgu. Kekuatan kajian tindakan. Sebab apalah duk promosi sangat kajian tindakan ni? Inilah kekuatan dia. Satu, kita boleh tahu keberkesanan intervensi yang kita laksanakan. Yang kita buat tu, adakah dia berkesan? Adakah yang kita buat tu, kalau kata kita berhenti sampai sini saja, kita tak cari data, kita tak collect data kajian tindakan tadi ni, kita buat setakat intervensi saja, kita tak collect data, kita tak tahu intervensi yang kita buat ni sangat berkesan ke tak? Kadang-kadang kita rasa seronok sendiri, kita buat habis canggih lah intervensi kita ni. Tapi lalas sekali pasal apa tak berjaya juga? Sebab kita tak kaji adakah intervensi kita berjaya, berkesan tak berkesan. Dengan kajian tindakan, cikgu boleh tahu intervensi yang cikgu rancang tu, yang cikgu buat tu, berkesan tak berkesan. Tu kekuatan kajian tindakan. Okey, kalau berkesan, cikgu boleh teruskanlah. Kita try. Kadang-kadang tahun ni intervensi tu sesuai untuk tahun ni saja, tahun depan dah tak sesuai dah. Itulah kerja cikgu. Orang kata kerja yang tak pernah habis. Orang kata cikgu kerja cuti banyak, betul tak? Tapi kerja cikgu lah paling banyak. Siang malam. Inilah kerja kita cikgu. Cikgu mau tak mau, cikgu kena terima. Sebab itulah kerja yang cikgu kerja sekarang. Gitu. Okey, yang kedua. Kekuatan yang kedua dapat mengenal pasti kekuatan kelemahan kita. Kekuatan kelemahan murid kita. Kelemahan murid kita, kekuatan murid kita, kelemahan kita, kekuatan murid kita. Jadi kita carilah, kita tak mahu kelemahan ni mesti ada. Tapi macam mana nak buat kelemahan ni menjadi kuat? Kita carilah kelemahan tersebut, kita cari jalan supaya kelemahan yang ada boleh berpindah menjadi kekuatan. Macam mana nak buat dia? Dengan melakukan kajian tindakan yang kita buat. Okey, kekuatan yang ketiga, kajian tindakan. Kita boleh membuat penilaian dua hala. Siapa dua hala ni cikgu? Satu cikgu, hala yang pertama. Hala yang kedua, murid. Okey, penilaian yang pertama. Contoh, kita buat satu langkah intervensi. Okey, kita buat contoh. Apa contoh? Kita contoh tadilah. Tak boleh eja saya. Tak boleh eja SA, YA tu tak boleh. Cikgu BM marah pula saya. Bukan, ni saya bagi contoh yang paling simple lah cikgu nak. Takkanlah saya tak boleh. Tapi ada anak murid yang tak boleh sebut, tak boleh eja saya. Dia nak letak saya tu huruf besar ke, S tu huruf besar ke, S tu huruf kecil saya. Kadang-kadang tersilap dalam karangan kan. Nak buat perkataan S, SA, YA tu S tu huruf besar ke huruf kecil. Dia tak tahu. Okey. Kalau kita buat cari intervensi, macam mana nak meletakkan S tu kecil ke huruf besar dalam karangan? Kita buat satu intervensi. Kemudian daripada intervensi tersebut, kita cari data tadi. Kita collect data tadi. Kita ambil penilaian kat murid. Okey, kita dah murid pun dah bagilah respon. Apa dia dengan intervensi yang kita buat ni, dia boleh dah ikut, dia boleh dah dengan cara intervensi kita buat. Kemudian penilaian hala yang kedua daripada kita pula menilai.
Oh, kita nilai pula daripada penilaian murid kita tadi ni, kita nilailah balik. Tang mana kekuatan dia? Tang mana yang sepatutnya kita tambah baik? Itu dia kata kajian tindakan ni membolehkan berlakunya penilaian dua hala. Penilaian hala murid, penilaian daripada cikgu. Okay, last sekali kekuatan kajian tindakan. Data-data cikgu collect tadi ni, intervensi-intervensi yang cikgu buat tadi ni telah boleh didokumentasikan. Maksud kata kita menulis. Senang cerita, kalau apa-apa pun kita ada tunjuk bukti kita melakukan intervensi. Kalau sekadar kita cakap mulut, orang tak percaya. Betul tak? Mana siapa nak percaya kadang-kadang mulut ni dia lain kan. Jadi kalau kata ada penulisan, kita tunjuk saja kata kita dah ada melakukan intervensi ni melalui kajian tindakan, kita tulis. Okay, mai saja kita boleh dah report dah, bagi dah report. Okay, kita dah buat macam ni, ini dia. Kita present kat dia dokumentasi kita. Itulah kekuatan kajian tindakan. Data kita dokumentasikan. tak mati begitu saja. Tak jadi kenang-kenangan diri kita seorang saja. Dia boleh jadi rujukan kepada orang-orang sekitar kita. Itu kelebihan kajian tindakan. Kadang-kadang kita punya idea, orang lain boleh contohi. Itu kelebihan kajian tindakan. Ingat cikgu, kalau kata dengan dokumentasi kita ni, orang lain boleh jadi rujukan kepada kajian kita tadi, ilmu kita berjalan. Kalau kata kita belajar kan? Kalau kata kita dah meninggal dunia kan cikgu kan? Ada 3 perkara yang pahala dia bersambung walaupun dah kita meninggal dunia. Salah satu adalah ilmu yang bermanfaat. Cikgu bayangkan dengan kajian tindakan yang cikgu tulis tu, dia boleh menjadi saham akhirat kita bagi kita cikgu yang daripada agama Islam lah. Kita pegang yang macam tu kan. Okay, apa salahnya cikgu dalam sepanjang kalau cikgu tak biasa buat kajian tindakan, apa salahnya cikgu try kali ni. Kita dokumentasikan intervensi yang kita buat dengan kajian tindakan ni. Dengan itu pahala dia boleh mengalir selain ilmu-ilmu yang telah cikgu curahkan kepada anak-anak murid cikgu lah. Okay, ada 4. Sampai penutup dah. Okay, 4 dah nak penutup. Okay, kesimpulan dia. Kesimpulan dia, kita tengok saya letak sini gambar. Gambar apa ni? Gambar apa ni cikgu? Pernah tak makan? Buah pelam. Allah, buah pelam. Buah pelam. Buah pelam. Garam belacan. Siapa tak kenal garam belacan? Siapa tak kenal garam belacan? Ni. Buah pelam, ada garam belacan. Makan buah pelam, cicah garam belacan. Rasa apa cikgu? Cikgu rasa apa? Cicah buah pelam dengan garam belacan. Garam belacan ni bubuh cabai. Dalam ni ada cabai. Buah pelam ni masam. Garam belacan ni pedas. Kajian tindakan macam tu lah cikgu. Dia ada rasa masam dia ada rasa perit pedas dia. Dia ada rasa yang sama dengan, saya analogikan lah dengan garam belacan ni. Masam dan pedas. Tapi dengan garam belacan ni, kita kalau duduk, boleh makan dia kan. Masam-masam campur pedas. Oh sedap, makan lagi. Makan ni sedap. Tambah lagi kalau kita makan dengan ramai-ramai cicah garam belacan. Kan? Rasa nikmat. Kan? Rasa nikmat tu makan. Sambil sembah dah habis. Tambah pula ada orang nak tolong potong buah. Kita makan sedap. Rasa masam tu pun dah hilang. Rasa pedas tu pun hilang. Rasa lagi pedas, lagi sedap kita makan. Kajian tindakan macam tu lah cikgu. Masam dia nak buat susah, kita rasa step yang pertama masam. Susah nak buat kajian tindakan. Peritnya nak collect data, penatnya nak menulis. Sebenarnya tulis tu taklah penat mana, tapi kita yang tak mulakan step untuk menulis. Sedangkan nak menulis kajian tindakan tu simple saja cikgu. Cikgu tak payah karang macam kita bukan kajian tindakan ni bukannya sampai tahap kita buat macam kita buat apa nama dulu? Final year dulu kita buat apa? Research. Research tu. Bukan FYP ya. Bukannya sampai macam tahap tu. Kita buat sikit-sikit je. Kadang-kadang kajian tindakan ni 5-6 line dah selesai dah. Tulis simple-simple saja. Yang penting
Data yang kita dapat tadi kita tulis. Hak tu je sebenarnya kajian tindakan. Tak susah pun. Jadi cikgu makan garam belacan lepas ni cikgu ingat kajian tindakan. Oh, makan garam belacan macam kajian tindakan kita kena buat. Macam tu. Okey. Satu ni ada lebih kita tak ni cikgu. Yang kedua sebelum nak tutup ni kita tengok ni Cikgu jadikanlah dalam kelas kita macam ni situasi dia cikgu. Berebut-rebut angkat tangan nak jawab. Cikgu. Kan saya ustazah saya. Macam ni Bising. Pakai nak jawab, muka makan happy semua. Ini tandanya depa reti apa yang kita ajak. Depa berebut-rebut berlumba-lumba nak jawab. Cikgu, kita carilah jalan macam mana pun cikgu. Janganlah bagi anak-anak murid kita dalam kelas rasa susah, rasa sedih, rasa ke belakang. Jadikan depa muka yang macam-macam ni. Cikgu carilah jalan apa masalah dalam kelas cikgu. Cikgu saja yang boleh tahu. Apa dia sebab boleh jadi macam tu. Sama ada kerana kita ataupun kerana murid, kita carilah jalan. Kalau kerana mereka sendiri, kita pun carilah jalan. Itulah kerja kita sebagai ibu bapa yang kedua. Cikgu wujudkanlah situasi yang macam ni dalam kelas cikgu. Kan kalau kata Nazir mai kan, PPD mai round. Kalau kata dalam situasi macam ni, bising macam ni, dia tak kata cikgu tak reti kontrol kelas. Dia akan rasa cikgu ni pandai mengajar. Betul tak? Jadi Sangat betul. Carilah jalan macam mana nak jadikan situasi kelas kita macam ni cikgu. Cikgu janganlah biar apa masalah yang cikgu tanggung selama ni macam tu saja tanpa ada tindakan. Walaupun cikgu rasa susah sungguh aku ni dah lama dah nak menulis-nulis ni tinggal, tapi cikgu intervensi janganlah kita abaikan dalam pengajaran kita. Intervensi bagi masalah kita kena cari jalan. Walaupun cikgu tak berniat untuk menulis, intervensi untuk masalah cikgu kena cari jalan. Okey cikgu, saya pesan kat cikgu, diri saya juga pun sama juga. Kita ni bukannya hari-hari kita rajin, tidak. Ada yang rasa malas. Saya ni pun bukannya rajin sangat, malas. Tapi dengan tanggungjawab yang kita rasa kita kena buat, kita buatlah pelan-pelan. Walaupun kita tak buat secara drastik, pelan-pelan. So tengok anak murid kita senyum macam ni, kita rasa seronok. Last sekali sebagai nak penutup kajian tindakan, saya sebut tadi, dengan kajian tindakan, murid senyum, cikgu pun boleh senyum. Sampailah kat sini. Nampak cikgu ni happy je. Happy je senyum. Anak murid dia pun senyum. Sebab apa cikgu dua-dua pihak ni senyum? Sebab tak ada lagi masalah. Maka mereka boleh senyum. Kajian tindakan yang kita lakukan, yang kita tulis tu, boleh bagi anak murid kita senyum sebab dia dah boleh berjaya mengatasi masalah dia. Cikgu pun boleh happy. Senyum dengan apa yang dia dah buat. Kerana dia telah dapat menyelesaikan masalah anak-anak murid dia. Selesailah kajian tindakan sharing untuk petang ni. Penutup dia macam ni lah cikgu. Saya nak pesan kepada cikgu dan juga diri saya sendirilah. Cikgu harus mengamalkan apa yang diajar kepada murid. Kadang-kadang kita ajar anak murid supaya anak murid kita rajin kan. Tapi kita sebaliknya. Kadang-kadang kita ajak anak murid kita supaya tepati masa, tapi kita sebaliknya. Kan kadang-kadang kita kata buat bagi kemas-kemas kerja, tapi kita pula buat kerja tak kemas. Jadi Allah dah kata, Allah suruh kita apa ni? Patutkah kamu menyuruh manusia, Allah berfirman. Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan, sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri. Kita suruh orang buat kebaikan, tapi kita lupa nak buat kebaikan yang kita suruh orang buat tu. Kita ajak orang buat tu. Padahal Allah kata, padahal kamu semua membaca kitab Allah. Kita semua baca kitab Allah. Tidakkah kamu mempunyai akal? So cikgu-cikgu, kita semua telah diberikan oleh Allah Ta'ala dengan akal. Semuanya hebat-hebat. Saya tahu semua cikgu Syed, semua cikgu yang ada mengajar di daerah Syed kita ni terutamanya, semuanya hebat-hebat sebenarnya. Cuma tak mengeluarkan lagi taring dia. Dan ingatlah cikgu, apa yang kita ajak kepada anak murid kita, kita kena buat. Nanti kita akan disoal oleh Allah Ta'ala dengan apa yang kita ajarkan kepada murid kita. Kita suruh dia berdisiplin, kita kena disiplin. Kita suruh anak murid kita, apa lagi? Benda-benda yang baik.
pakai kemah-kemah, kita kena pakai kemah-kemah. Macam tu lah lebih kurang. Okey? Wallahualam. Sekian. Terima kasih perkongsian daripada saya. Sebelum tu, saya minta maaf lah. Nak tutup dah ke Cikgu Asli? Tak lagi, silakan. Tak ada soalan tak? Tak Buka tutup untuk saya pun. soalan. Tak ada apa. Mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan ada soalan? Tak ada asal Cikgu. Kajian tindakan ni step dia senang saja. 4 tadi Cikgu boleh ingat. 4 saja tadi. Cikgu try lah menulis. Aim saya petang ni bukannya nak mengajak lebih dalam cara penulisan dia. Cuma nak bagi kita rasa nak buat. Itu saja. Nak cari daya tarikan untuk membuat kajian tindakan. Saya harap nak tutup dah kot Cikgu. Kau lagi. Boleh lah kot no? Tak apa, kalau ada nak kongsi apa-apa boleh kongsikan lagi. Nak kongsi apa? Saya nak kongsi apa? Ikutnya kita sampai 4.30 tapi mungkin nak tunjuk contoh kajian tindakan ke. Baru ni bukan Cikgu Siti Balqis bentang di peringkat negeri ke? Ada jugalah. Siti Balqis pun baru lepas untuk pembentangan peringkat negeri kan? Untuk nak share. Tapi saya buat pun, saya kajian tindakan saya. Sana, saya stop sana. Saya cari kajian tindakan saya. Kotlah sebagai sharing, bukannya yang baik tak baik pun sebab kajian tindakan saya buat ni ada 2 objektif yang tak berjaya. Ada 5 objektif tawan. JU kita kat SIG ni Puan Zuhailah. Puan Zuhailah boleh bantu. Dia memang expert dah dalam kajian tindakan ni. Kajian tindakan. Okey, ni contoh kajian tindakan yang saya buat. Boleh nampak ke Cikgu? Ni catatan dia lah. Nampak. Okey, tajuk yang saya buat sebabkan saya ajak pendidikan Al-Quran dan Sunnah ni, saya buat tajuk ni Cikgu terpulang kepada intervensi yang Cikgu buat tajuk dia. Kan? Kalau macam saya buat pendekatan guru muda dalam gallery walk. Biasanya gallery walk ni kita buat masa kita bersemuka, betul tak Cikgu? Gallery walk tu apa dia? Yang kita tampai tepi dinding tu. Kemudian bergeraklah satu kumpulan pergi ke dinding tengok hasil kawan-kawan tu. Tu gallery walk. Tapi gallery walk bersemuka. Saya buat gallery walk masa mengaji PDPR ni. Okey, dalam talian pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Start jadi macam ni, ada idea macam ni disebabkan COVID-19 ni lah. Bila dalam meet ni macam biasa kita mengajak anak murid kita, hak dominan dia yang aktif. Hak rajin cakap saja yang dia aktif. Yang lain tu tak tahulah dia buat apa kat belakang tu kan. Kadang-kadang kita panggil pun tak sahut. Tak tahulah dia catat apa yang kita mengajak tu. Jadi timbul masalah kat saya. Saya nak pastikan semua budak tadi, semua pelajar saya tadi aktif. Nak buat macam mana supaya semua orang tak ketinggalan. So saya gunalah peranan, saya mempergunakanlah guru muda. Macam mana? Guru muda ni lah akan cover nanti. Tolong kawan-kawan dia. Nak bagi satu lagi masalah untuk saya ni, nak bagi silibus kita tu habis cepat. Ulang kaji. Ni saya guna dalam tempoh ulang kaji. Macam mana nak bagi ulang kaji saya ni 56 tajuk yang saya nak cover untuk form 4, form 5 ni bagi cepat habis. Orang yang jenis tak sabar macam saya ni, dia gaduh nak bagi habis je. Supaya nanti kita bila sampai satu fasa nanti kita akan macam SPM kita akan buat ulang kaji untuk soalan-soalan trial kan. Saya tak mahu sampai trial nanti kita tak habis lagi 56 tajuk tu, kita tak dah habis lagi nak cover. So saya cari jalan macam mana nak bagi cepat lah, bagi habis 56 cover soalan 56 tajuk cover tu, saya buatlah kaedah gallery walk. Macam mana gallery walk nak buat dalam kajian tidak dalam online ni, macam mana nak buat? Ni cara dia macam ni lah, saya tunjuk step langkah yang saya buat lah. Isu saya kat sini, budak tak aktif dalam kelas, nak bagi habis silibus cepat. Saya guna apa? Saya guna guru muda, saya guna pendekatan guru muda, guna kaedah gallery walk. Saya guna yang ni dah sebut 56 tajuk tadi ni. Guna buku latihan. Buku latihan ni format dia SPM lah. Kalau macam SPM dia kena kekalkanlah format-format nak tulis SPM supaya nanti bila periksa
tak ada lah ditulis, tak ada format kan. Jadi saya masih guna buku latihan offline. Jadi buku latihan ni daripada bawa balik dah masa cuti hari tu. Kita guna yang ni saja cikgu. So semua murid ada buku kat rumah. Cuma macam mana kita nak pastikan konten dalam buku latihan ni diisi sepenuhnya. Bukan yang kosong buat main sekolah nanti. Inilah kita guna gallery work. Kita tak mau, saya ni pula jenis tak suka bebankan anak murid. Itu cara saya nak bagi tarik perhatian mereka mengaji Quran Sunnah. Biar mereka mengaji simple-simple tapi mereka seronok. Itu cara saya. Tapi cikgu jangan tiru saya. Itu saya punya cara lah. Kalau kata cikgu try boleh, cikgu try lah. Saya cikgu kata duk buat lagu tu, anak murid cikgu tak mau pula. Jenah ni anak murid saya mau lagu tu. Okay. Apa kaedah saya buat? Langkah pertama macam itulah cikgu. Inilah intervensi yang saya buat. Guru menggunakan 3 medium. Saya guna WhatsApp, kita guna WhatsApp, kita guna Google Classroom, kita guna Google Meet. Ini pun saya bukannya pandai mana pun. Saya guna setan yang basic-basic saya cikgu. Tapi saya guna 3 pendekatan ni lah untuk buat latihan offline tadi ni. Guna modul tadi ni. Untuk tujuan dia ulang kaji. Dalam buku latihan tadi ni ada format yang memenuhi syarat-syarat SPM lah. Ada isi tempat kosong, ada soalan subjektif, ada soalan kebat dalam latihan tadi. Okey, saya mengajak pula ramai. Dalam online ni kita kumpul macam sekolah agama, dia kumpul satu tingkatan, macam kita ajak satu tingkatan, taklah berat bagi kita kan. Macam contoh tingkatan 5 saya pegang 3 kelas. 3 kelas, satu meet saja kita buat. Jadi saya mengajak 1 kali 70 orang masuk budak. Macam mana 70 orang nak cover dalam kelas tu 70 orang. Supaya semua 70 tu aktif. Maksudnya dia tak ada lah duduk saja, duduk lena ke apa. Itu yang masalah bagi saya. So saya pun buat intervensi. Inilah intervensi. Kalau boleh cikgu tengoklah. Saya bentuk dulu kumpulan kecil. Satu kumpulan tu 3-4 orang. Dalam kumpulan tu saya lantiklah seorang guru muda. Lantik seorang guru muda. Seorang guru muda. Okay, dalam 70 orang tu saya dapatlah 21 kumpulan. 21 kumpulan ni cikgu, kerja mereka tak banyak pun. Dia hanya guna satu masa saja. Okay, satu masa contoh. Hari ni ada kelas saya. Saya bagi kepada 21 kumpulan ni satu latihan saja. Maksud kata satu kumpulan satu tajuk. Jadi 21 kumpulan dapat cover 21 tajuk. Orang lain tak payah. Orang lain kalau ikutkan 21 tajuk ni kita kena makan masa yang panjang lah. Tapi dengan masa satu masa saja dia boleh cover 21 tajuk. Kita akan galerikan 21 latihan yang dibuat oleh 21 kumpulan tadi dalam kelas meet kita nanti. Macam mana? Kita suruh yang first step tadi, kita suruh dia buat latihan ikut pengagihan kita tadilah. 21 kumpulan. Kemudian langkah kedua, langkah yang seterusnya, ketua kumpulan tadi masukkan latihan mereka tadi, dia snap gambar, dia masukkan dalam Google Classroom. Dia hantar latihan mereka tadi. Jadi secara tak langsung hari tersebut saya dapat 21 latihan komplit budak. Dia letak dalam classroom. Tujuan classroom ni sebagai port transit saja. Supaya dia ada kelas dah. Dalam classroom kena ada kelas-kelas, ada nama siap-siap. Jadi tak bercampur lah. Kalau kelebihan classroom tu, kalau kita letak dalam WhatsApp, dia jadi bercampur dan susah kita nak kelas. Kadang-kadang dia lari dengan chat-chat kita yang panjang tu. Jadi dalam Google Classroom, latihan anak murid kita sentiasa ada dalam tu. Dia tak akan hilang. Dia ikut kelas yang kita dah divide tu. Kita masuklah hari ni kita buat satu latihan, kita buka satu classwork dia. Esok kita bagi latihan, kita buka satu lagi classwork. Jadi kalau cikgu sepanjang PDPR ni ada 30 hari, 30 latihan cikgu bagi, 30 latihan tu akan sentiasa ada dalam classroom cikgu. Tak akan terdelete. Bila selagi mana cikgu tak delete kelas tersebut. Itu kelebihan classroom. Kalau cikgu tak biasa lagi, cikgu boleh try classroom. Tak ada lah dia memenuhkan storage handphone kita tu. Kadang-kadang latihan murid penuh sangat dalam phone kita tu, kita delete. Lalah budak tak boleh buat rujukan, kita pun tak ada rujukan dengan kerja mereka. Macam itulah bila buh dalam classroom, hari meet kita akan meet lah.
Dari Meet tu, setiap kumpulan tadi ni, dia akan bentang part yang dia buat tadi. Dia akan bentang. Okay. Jadi kadang-kadang dalam satu slot Google Meet tu kita boleh habis dalam 5 tajuk. Depend kepada cara mereka menulis lah. Dan kadang-kadang ada kumpulan yang tulis kaedah yang salah, kita akan perbetulkan dalam Meet kita tu lah. Macam tu lah. Sebab tu dalam masa yang sama, kalau katalah tajuk tersebut bukan turn dia yang jawab, maka anak murid lain akan mengisi buku latihan mereka dengan jawapan yang kawan bagi dalam kelas Meet tadi. Secara tak langsung dalam kelas Meet kita aktif. Maksud aktif macam mana? Dalam kelas tu, anak murid kita ni apa? Dapat dengar, dapat lihat, dapat mendengar, dapat melihat, dapat menulis. Maksud kata dia tak duduk saja masa tu. Sebab dia pulun nak bagi buku latihan dia tu ada isi. Kalau tidak, dia terpaksa buat sendiri, menambahkan kerja dia. Kalau kata dalam kelas tersebut, dia duduk main-main. Itu kelebihan gallery walk. Itulah gallery walk dalam kelas Meet yang saya try buat tu lah. Okay, habislah tu. Ni, lepas tu saya buatlah nak cari dia punya, nak collect data tu saya buat soal selidik sajalah. Soal selidik, hantarlah soal selidik kat dia. Kemudian dia pun bagilah feedback. Ni kelas saya, inilah kelas Google Classroom saya buat tu. Inilah contoh-contoh langkah anak murid. Dia pun buat video call lah, dia pun mengaji sama-sama mereka. Kemudian mereka siapkan latihan. Guru muda lah berperanan untuk memahamkan ahli-ahli murid, anak-anak murid bawah dia, anak-anak dia. Ni peranan guru muda. Dia lah memahamkan. Masa ni mereka kan sharing sama-sama. Tu dah sebut tadi, macam saya sebut kadang-kadang ayat kita cikgu bila menerangkan kepada anak murid, kita tak sama dengan macam mana mereka guna ayat sama-sama mereka. Jadi kadang-kadang ada tempat-tempat yang kita terang, mereka tak apa nak seronok. Mereka seronok lagi kalau kawan-kawan mereka bentang. Kawan-kawan mereka terangkan. Jadi inilah peranan dia. Inilah kelebihan guru muda. Tingkatan berapa ni cikgu? Tingkatan 5. Tingkatan 5. Okay. Tingkatan 5. Mereka sharing sini, buat latihan. Kemudian, inilah kumpulan-kumpulan kita divide siap-siap lah. Dia kena buat muka surat berapa. Cikgu letak kat sini kan. Nak bagi dia teratak sikit kita punya intervensi tu, kita letak lah. Kemudian dia plot dalam ni latihan-latihan dia. Setiap guru muda dia masuklah latihan-latihan dia dalam ni. Dalam kelas tu kita buatlah satu kelas khas untuk guru muda intervensi ni kan. Jadi kita letak nama orang yang jadi guru muda ni, dia bertanggungjawab masukkan latihan yang ahli kumpulan mereka buat tu dalam kelas mereka, dalam kelas group tu. Kemudian bila dalam gallery work macam ni lah, kalau kata betul, kita sama-sama semak lah. Sambil-sambil kita nak menulis tu, kita semak betul tak jawapan yang ahli kumpulan tu buat. Kalau salah, kita perbetulkan lah. Sambil-sambil tu cikgu bolehlah menekankan apa teknik-teknik. Cikgu bolehlah bedahkan soalan-soalan jawapan tu. Cikgu bolehlah perbetulkan mana-mana yang salah pada mereka. Tak semestinya apa yang mereka buat tu, walaupun banyak kepala kan, tak semestinya semua yang betul. Jadi peranan cikgu kat sini jugalah memperbetulkan mana yang kesilapan yang murid-murid buat. Macam itulah. Last sekali. Habis. Inilah gallery work yang itu habis. Sampai gallery work. Habislah intervensi saya. Inilah saya sebut. Saya letak 5, kita letak 5 soalan. 5 soalan. Soalan yang ni saya berjaya memastikan murid aktif semasa perbincangan, saya berjaya. Murid-murid respon, 70 respon. Respon dia berjaya. 82% kata mereka boleh aktif dalam kelas. Mengikuti sepanjang tempoh PDPR, hak ni saya gagal. Sebab apa? Dia kata dalam sini 58.6 saja kata dia boleh tumpu sepenuhnya. Hak ni kata dia separuh-separuh, hak ni dia terkurang lagi. Hak ni lah poin yang saya yang tak berjaya. Mereka tak boleh ulang kaji sepanjang tempoh. Bila saya kaji balik, apa dia sebab sepanjang tempoh ni dia tak boleh. Ada banyak faktor lah. Ada 2 faktor saya kelaskan. Satu faktor disebabkan teknikal. Internet,
slow kan. Masalah lain lah selalunya teknikal. Yang kedua masalah motivasi. Persekitaran. Contoh gangguan di rumah, adalah macam-macam gangguan. Mereka pun ada gangguan mereka. Jadi objektif yang kedua saya ni gagal. Kajian tindakan saya. Yang ketiga, pusatkan PAK 21, anak murid saya setuju. Berkesan. 88.6% setuju. Yang soalan yang ketiga, dapat menyiapkan latihan secara maksimum dengan menggunakan masa yang minimum. Ni kata 74 kata berjaya. Ini dia terkait tak berjaya lah. Maksudnya saya letak indikator dia 80 ke atas berjaya. 74 ni tak berjaya lah bagi indikator yang saya letakkan. Saya kata tak berjaya sebab apa? Dikaitkan dengan objektif yang kedua tadi dah. Masalah line, terputus apa semua tu menyebabkan dia tak dapat mengikuti gallery walk dengan sepenuhnya. Maka latihan dia buat tadi tak dapat dalam keadaan maksimum. Last sekali, satu lagi perangai budak-budak kita ni, dia ingat budak SPM lah selalunya. Tak boleh bagi latihan lah. Kerja sekolah banyak lah. Bila nak study tak tahulah. Adalah ayat-ayat mereka. Tak ada nak study lah Ustazah. Kerja sekolah banyak. Kerja sekolah tak habis-habis. Itu ayat mereka. Pada saya pesan kat mereka. Sebenarnya kerja sekolah yang cikgu bagi itu adalah ulang kaji. Anak murid kita ni kadang-kadang dia tak boleh nak ubah persepsi tu. Jadi saya dah ubahkan persepsi bahawa masa ulang kaji ataupun latihan ulang kaji yang kita bagi, cikgu bagi sebenarnya tu adalah persediaan kita nak hadapi SPM. Dua dalam satu. Kita buat latihan cikgu bagi, itulah ulang kaji. Tak ada benda lain dah. Cikgu bagi itu memanglah ulang kaji dia. Itulah perkongsian yang saya buat baru ni lah, kajian tindakan saya. Tak berjaya 2, berjaya 3 objektif. Apa saya buat? Adakah saya buat role yang kedua, kitaran yang kedua? Inilah saya punya kesimpulan dia. Saya kena buatlah kali yang kedua. Yang saya berhenti sebab apa? Sebab kajian 2 objektif yang saya buat tak berjaya tu adalah berkaitan dengan teknikal. Maksudnya dengan talian internet tak boleh nak buat apa dah cikgu. Itu masalah yang memang tak boleh nak pada saya lah, tak boleh saya selesaikan lah. Jadi saya anggap kajian tindakan saya berhenti sampai situlah. Sebab 3 objektif utama tadi dah berjaya. 2 objektif yang berkaitan dengan teknikal yang saya tak bermampu nak ubah. Saya tak boleh nak buat apa dah. Jadi saya berhenti kajian tindakan saya takat kitaran yang pertama, kitaran yang asas saja. Di samping saya buat apa cikgu? Untuk meningkatkan lagi aktifnya murid saya dalam kelas, saya mempelbagaikan lagi PAK 21, aktiviti PAK 21 saya tu. Saya masih buat round robin, spin and think, trade the problem. Ikutlah cikgu. Ini dia bagi saja, cikgu buatlah saja apa-apa. Saya buatlah saja ikut saya. Ikut hari itulah kalau tengok anak murid saya ni macam tak bagi respon sangat. Kita ubah lah cara dia. Cara kita nak ubah bagi mereka seronok masuk kelas kita. Kan? Macam itulah. Habis. Satu lagi saya buat peranan bila kadang-kadang kalau macam subjek saya ni seminggu 2 kali saja kami jumpa. Masa singkat. Jadi pagi saya memang tak mana-mana, memang akan meet. Kalau petang saya buat macam-macam aktiviti lah. Salah satu kadang-kadang kalau tengok keadaan hari tu, minggu tu mereka agak penuh. Tengah hari, kelas tengah hari saya akan suruh mereka jumpa sama-sama kawan-kawan satu grup mereka. Masa tu kita suruhlah guru muda kita tu bukan saja bagi sokongan kat kawan-kawan dari segi pelajaran, kita suruh juga mereka tolong kawan-kawan dari segi disiplin dan kerohanian. Itu saja kita boleh tolong. Itu sajalah perkongsian kajian tindakan yang saya buat baru ni lah cikgu. Tak ada cikgu? Mungkin? Selesailah dari saya cikgu. Kot ada. Okey. Apa kau nak tunjuk yang lain apa-apa tak ada dah? Tak ada aku rasa. Buatlah nak kongsi apa-apa. Kita tengah tindakan lagi. Okey. Okey, kalau tak ada apa. Saya ada soalan? Mungkin ada soalan kita buka.
Ada satu soalan Ustazah Siti Balqis dan juga semua lah. Tentang Ustazah tadi buat tentang soal selidik kan. Jadi untuk soal selidik itu nak kena dapat pengesahan pakar dulu ke ataupun kita boleh on ya? Betul. Validasi tu kan. Dia macam Ustaz Afnan ni adalah ustaz sekolah kami, dia tengah nak menghabiskan PhD dia. Jadi dia cakap level-level tinggi tu Cikgu Asli. Cikgu Ustaz Afnan kan. Jadi kalau setakat kajian tindakan yang kita buat ni Cikgu, tak ada lah sampai kita dapat pengesahan soal selidik macam mana kita buat kajian besar macam Cik Ustaz buat tu. Kalau macam saya buat ni, saya buat tak ada pengesahan siapa-siapa, tapi saya buat soalan tu berdasarkan objektif yang saya bina tu lah. Tapi kalau nak ikutkan, sepatutnya kalau kita buat kajian tindakan, saya rasa tak tahulah saya buat kali ni, tak ada lah saya aim saya buat kajian tindakan yang sampai, kalau nak ikutkan boleh lagi kajian tindakan saya ni di apa, kita cerita-cerita ni boleh lagi di apa, di orang panggil apa, diragui ikutlah sebab tak ada pengesahan daripada mana-mana soal selidik yang saya buat macam tu, boleh lagi lah. Tapi kajian tindakan itulah saya kata, kajian tindakan ni bukan yang satu benda yang sangat besar macam kita tulis paperwork yang besar-besar tu. Kalau kata kita letakkan kajian tindakan ni sampai nak kena rujuk sana, rujuk sini, nak kena ni, rasanya cikgu-cikgu seorang pun tak mau buat aku rasa-rasa kajian tindakan ni. Tahun depan Cikgu Zuhailah jenis cari orang lah. Jadi macam tu lah. Jadi cikgu-cikgu yang nak buat kajian tindakan, jangan anggap benda tu susah. Dia simple saja. Dia tak sebesar dan tak seberat tanggungjawab kita membuat penulisan akhir. Tak ada lah. Dia simple-simple je kajian tindakan ni. Melainkan kalau kata cikgu dah memang ada satu tahap dah, cikgu buat ikut dia punya betul-betul tu, itu lagi bagus lah. Macam Ustaz Afnan kan, dia dah ada background yang macam tu. Dia rasa buat yang cikan-cikan macam saya buat ni rasa macam tak seronok lah kan. Cikgu boleh-boleh daripada awal dah. Masa kalau ikutkan kajian tindakan cikgu tu, kepercayaan dia tu tinggi. Keesahan dia tu sangat tinggi lah. Tapi kalau bagi untuk kita yang beginner macam kita baru ni kan, cikgu-cikgu yang saya nak menarik perhatian untuk buat kajian tindakan ni, cikgu jangan susah hati. Cikgu janganlah sampai kata kalau macam tu payah pula, masa tak cukup lah nak dengan kerja kita apa semua. Tak. Cikgu buatlah yang mana-mana boleh. Yang penting kita dokumentasikan apa intervensi yang kita buat. Itu saja kajian tindakan. Next step untuk ke depan, ke atas lagi, kita akan training lah. Untuk yang basic tu biasa simple-simple je cikgu. Asalkan kita menulis saja intervensi yang kita buat. Boleh? Okay, mungkin ada soalan yang lain lagi daripada tuan-tuan dan puan-puan? Kalau ada soalan, kita buka sekejap untuk soalan. Okay, kalau tak ada, tak apa. Jadi kita tutup lah Cikgu Siti Balqis. Ya. Boleh? Okey. Saya tutuplah perkongsian saya petang ni. Sebelum saya tutup tu, saya mohon maaf lah atas ketelanjuran bahasa saya ataupun cara saya mengajar ni macam saya mengajar anak-anak murid. Saya minta maaf lah. Sedangkan tuan-tuan, puan-puan ada dalam kelas kita ni, semuanya orang yang hebat-hebat daripada saya kan. Jadi saya cakap mengajar ni macam mengajar anak murid dalam kelas je kan. Saya minta maaf lah atas kesilapan, kekhilafan, kesalahan yang saya dah buat. Tutur kata saya. Saya harap apa yang saya kongsikan petang ni untuk mengajak tuan-tuan, puan-puan untuk menulis kajian tindakan disahutlah. Supaya tahun depan kita buat kajian tindakan tu dengan hati kita, dengan rasa seronok. Bila kita buat sesuatu dengan hati, kita rasa tak berat. Itu je point dia cikgu. Buat apa saja pun dengan hati yang seronok, kita tak akan berat walaupun kita dihimpit dengan kerja yang banyak. Kajian tindakan sama juga. Cikgu bukalah hati cikgu untuk menulis kajian tindakan. Supaya dalam proses menulis tadi ni cikgu tak rasa berat. Cikgu buat pelan-pelan. Asalkan kita rasa puas dengan tindakan yang kita cari, yang kita buat tu. Kita rasa puas untuk kita buat sesuatu kepada anak murid kita. Okey. Wallahualam, daripada situ saja perkongsian saja. Sehingga kita jumpa lagi insya-Allah ke depan. Saya mohon maaf atas segalanya. Terima kasih Cikgu Asli bagi
peluang dan ruang ni lah. PPD-SEC bagi ruang dan peluang untuk saya menarik minat warga SEC untuk sama-sama menulis kajian tindakan untuk anak murid-murid kita lah. Wallahualam. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Ustazah Siti Balqis. Jadi terima kasih sekali lagi atas perkongsian yang sangat bermakna daripada Ustazah Siti Balqis SMK Agama SEC berkaitan dengan macam mana nak buat kajian tindakan ni. Dan juga Ustazah tadi tunjuk juga sikit macam mana kajian tindakan yang Ustazah buat sendiri. Untuk makluman semualah, Ustazah Siti Balqis pun antara dua ustazah ataupun guru yang mana kajian tindakan ni mewakili negeri Kedah ke peringkat kebangsaan. Ada 3 orang kan ustazah? Ya. Okey. Ya. Jadi kita harap perkongsian daripada ustazah ni menjadi permulaan lah untuk semua rakan-rakan guru terutamanya di daerah SEC ni untuk mulakan kajian tindakan. Kita harap tahun depan makin ramai lagi guru-guru yang buat kajian tindakan. Mungkin boleh mulakan dengan kajian tindakan berkaitan dengan PDPR sekarang ni. Sekarang ni kan musim PDPR, sekarang kita dalam fasa PDPR, boleh mulakan kajian tindakan berkaitan dengan PDPR. Banyak yang boleh kita buat kajian. Okey. Jadi sebelum saya mengakhiri bengkel kita ni, seperti biasa saya akan tunjuk sekejap bengkel kita yang seterusnya. Sekejap ya. Okey, sekejap saya akan share sekejap. Okey, nampak ustazah? Boleh? Okey. Boleh nampak? Okey, sekejap je saya share. Seperti sedia maklum, kita program Syahbaz ni berkaitan sharing best practices at SEC lah kan. Okey, sebelum ni kita ada berkaitan Cikgu Amar berkaitan dengan gamifikasi kelas craft dalam PDPR. Kemudian semalam kita ada e-slip laporan PPD. Hari ini kita ada kajian tindakan daripada Siti Balqis, Ustazah Siti Balqis daripada SMK Agama SEC. Okey, untuk minggu depan kita ada perkongsian berkaitan dengan aplikasi ClassPoint dalam PDPR untuk pemula yang mana akan disampaikan oleh Muhammad Syafiq. Diikuti kaedah PDPR gabungan Google Site yang mana akan disampaikan oleh Hasrul Nizam, Cikgu Hasrul Nizam bin Hassan daripada SMK Agama SEC juga. Kemudian akan diikuti dengan Ustaz Muhammad Taufik bin Ismail yang mana akan berkongsi berkaitan dengan penggunaan KineMaster dalam video PDPR untuk pemula. Okey, jadi saya harap semua tuan-tuan dan puan-puan tidak ketinggalan untuk mengikuti siri-siri kita yang seterusnya. Di sini juga saya ambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada tuan-tuan puan-puan yang saya dapat maklum ada di kalangan daripada pegawai-pegawai daripada JPN dan juga PPD lain dan juga guru-guru daripada daerah lain. Terima kasih banyak-banyak sebab support ataupun sama-sama menyertai bengkel kita pada petang ni. Jadi saya sekali lagi mengharapkan perkongsian berkaitan dengan kajian tindakan ni sedikit sebanyak memberi satu keinginan untuk rakan-rakan guru untuk melaksanakan kajian tindakan. Jadi akhir kata daripada saya, Cikgu Hasti, USTP PDSEC, khususnya daamnya sektor pelajaran, mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi menyertai bengkel kita pada petang ni. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Siti Balqis dan terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang.